Ya, Assalamualaikum, selamat pagi dan juga salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami bersiaran secara langsung dari Wisma Berita Angkasa Puri. Inilah kita bawakan secara langsung bagi Grandstand penamaan calon pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15 29 Julai 2023. Maka permulaan bagi tempoh berkempen juga bagi PRU DUN ke-15 dan hari ini adalah hari penamaan calon. Dan hari ini bersama saya untuk kita membawakan gambaran Grandstand penamaan calon, saya Ismail Adnan dan saya Hani Hamid di sini dan juga teman saya Munawar Azmi di sini, dan kita akan bersiaran terus sampai pukul 1 tengah hari nanti untuk membawa kepada anda gambaran dari lokasi-lokasi bagi calon-calon ini menghantar pencalonan mereka dengan pencadang dan juga penyokong, dan yang paling utama adalah tumpuan yang diberikan bagi negeri-negeri yang terbabit, 6 negeri kesemuanya yang dipanggil juga sebagai negeri adik-beradik ni, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan, kemudian kita berada di Kelantan dan Terengganu, dan juga di sebelah utara tanah air iaitu di Kedah dan juga Pulau Pinang. Jadi rakan-rakan pelapor sudah pun bersedia sebenarnya pagi ini bersemangat untuk berikan laporan di lokasi. Apa mungkin gambaran juga kejutan yang bakal kita saksikan, sama-sama kita tunggu sepanjang siaran kita pada hari ini, Munawar. Dan sudah pasti debaran untuk hari penamaan calon akan kita bawakan kepada anda secara langsung sehingga jam 1 tengah hari nanti, dan seperti yang diwar-warkan, gelanggang pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 ini akan bermula ataupun membuka tirai secara rasmi pada hari ini dengan 245 kerusi Dewan Undangan Negeri bakal dipertandingkan. Dan sudah pasti sekitar jam 9 pagi nanti sehingga jam 10 nanti kita akan bawakan kepada anda perkembangan secara terus, di mana kita akan melihat waktu rasmi untuk bakal-bakal calon yang mewakili parti-parti yang bertanding ataupun mahupun calon bebas untuk menghantar borang pencalonan. Jadi ini merupakan gambaran yang akan kami bawakan kepada anda dari semasa ke semasa. Okey, saya tertarik apabila Munawar dan Hani bercakap berkenaan tentang calon yang akan dinamakan oleh parti masing-masing ataupun gabungan parti masing-masing. Sudah pastinya walaupun kita melihat sudah ada parti yang meletakkan nama dan juga siapakah yang akan dicalonkan, tetapi ia masih lagi bergantung kepada pengumuman oleh pihak SPR pada penghujung ataupun tengah hari ini untuk kita melihat siapakah calon yang telah pun dibenarkan mengikut pendokumentasian dan juga mengikut pada prosedur yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Jadi ini penting untuk anda terus mengikuti kami sehingga tengah hari nanti memastikan siapakah calon-calon pilihan anda, khususnya yang akan bertanding dan juga yang akan mengundi di 6 negeri nanti. Betul. Okey, apa yang dimaksud oleh Ismail tadi juga memberi makna bahawasanya selepas penamaan calon ataupun calon itu diberikan dan selepas itu akan dibuat penilaian, lebih kurang macam kajian lah, background check dan sebagainya untuk memastikan dari segi aspek pelbagai perkara, terutama sekali adakah mereka ini layak untuk bertanding, akan dinilai dan kemudian baru akan diumumkan adakah mereka akan mampu untuk menyandang jawatan tersebut sebagai calon bagi kawasan itu. Jadi inilah akan kita gambarkan juga bersama dengan para tetamu yang kita jemput khas Mana hari ini insya-Allah 4 orang tetamu akan bersama kita. 2 di sebelah pagi ini dan menjelang tengah hari nanti akan ada 2 lagi akan kita jemput untuk bersama-sama. Tetamu kita pun calon juga. Oh, calon juga. Betul. Calon yang akan memenuhkan 5 jam. 5 jam kita akan bersiaran pada pagi ini sudah pastinya sehingga tengah hari nanti, dan kita ingin berikan sedikit informasi iaitu pecahan daripada 245 kerusi Dewan Undangan Negeri yang akan dipertandingkan di 6 negeri berkenaan. 32 kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri Terengganu, 36 kerusi di negeri Kedah dan juga negeri Sembilan, manakala 40 kerusi di Pulau Pinang, 45 kerusi di negeri Kelantan dan 56 kerusi Dewan Undangan Negeri di negeri Selangor. Jadi ini merupakan satu pecahan betul gambaran di mana kalau kita lihat kelaziman sebelum inilah pilihan raya Dewan Undangan Negeri ini dilakukan secara serentak dengan pembubaran Dewan Rakyat, tapi kali ini cukup berbeza situasinya. Ya, betul. Okey, jadi terus setia bersama kami untuk kita membawakan gambaran terus dari lokasi dan juga tentunya dari studio N1 di Wisma Berita ini. Jadi teruskan bersama kami tentunya dalam siaran kita pada pagi ini.
Baik, kembali bersama kami dalam Grandstand Hari Penamaan Calon Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri yang ke-15. Sudah pastinya penonton, tadi kita dah saksikan tarikh-tarikh penting untuk Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri yang ke-15 dan seterusnya kami akan bawakan kepada anda infografik-infografik penting yang telah dikongsikan di laman sesawang rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya, antaranya berkenaan dengan daftar pemilih bagi pilihan raya kali ini, iaitu melibatkan 6 negeri, iaitu seperti yang kita boleh saksikan adalah 9,773,571 pengundi berdaftar untuk 6 negeri yang bertanding untuk PRU DUN ke-15 kali ini. Dan seterusnya kita kongsikan kepada anda dari segi jumlah pengundi bagi pengundi awal ialah seramai 97,388, iaitu dengan pecahan anggota tentera dan pasangan dan juga anggota polis dan pasangan, termasuk juga anggota pasukan gerakan UMNO PGA. Seterusnya juga kita nak lihat bagaimana dari segi komposisi dari segi jantina mengikut daftar pemilih pilihan raya yang telah dikeluarkan oleh SPR, iaitu seperti yang kita boleh saksikan 50.50% merupakan daftar pemilih wanita, manakala 49.50% merupakan daftar pemilih lelaki. Dan juga selain itu kita ingin gambarkan kepada anda bagaimana perkembangan daftar pemilih bagi negeri-negeri, iaitu kita nak bermula dengan negeri yang berada di utara tanah air. Kita nak saksikan daftar pemilih di negeri Kedah pada ketika ini, iaitu sejumlah pengundi adalah 1,585,085 jumlah pengundi dan pecahan mengikut komposisi wanita seperti wanita dan juga lelaki seperti anda boleh saksikan. Dan seterusnya untuk jumlah pengundi awal pula bagi negeri Kedah, kita boleh saksikan 15,296 dengan pecahan untuk anggota tentera dan pasangan, anggota polis dan juga pasangan serta pasukan PGA ataupun pasukan gerakan UMNO. Selain itu juga kita nak beralih ke negeri yang terletak di pantai timur tanah air kita, iaitu di negeri Kelantan Darul Naim. 1,411,912 jumlah daftar pemilih yang telah dikongsikan, dan kita nak lihat juga bagaimana komposisi dari segi jumlah pengundi awal yang melibatkan anggota tentera dan juga pasangan dan juga anggota polis dan pasangan dan juga PGA, iaitu seramai 11,205 orang. Baik, itu berkenaan negeri Kelantan. Kita nak beralih pula ke negeri Sembilan Darul Khusus, iaitu jumlah daftar pemilih yang telah disahkan oleh SPR mengikut daftar kemas kini, iaitu 864,425 orang. Manakala bagi pengundi awal pula yang melibatkan anggota tentera dan juga pasangan, anggota polis dan juga pasangan adalah seramai 26,079 pengundi awal. Itu merupakan antara data-data untuk 3 negeri utama. Kita nak beralih ke utara tanah air, iaitu negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Kita nak saksikan bagaimana dari segi jumlah pengundi yang telah didaftarkan, iaitu 1,234,198. Manakala bagi pengundi awal untuk PRU DUN ke-15 kali ini bagi negeri Pulau Pinang adalah seramai 11,294. Seterusnya, kita nak lanjutkan perkongsian infografik kita ke negeri yang seterusnya, iaitu negeri Selangor. Bagaimana negeri Selangor memperlihatkan jumlah pengundi yang teramai di antara ke-6 negeri ini, iaitu seramai 3,747,057 pengundi, dengan pecahan untuk pengundi awal bagi pengundi di negeri Selangor adalah, kalau boleh kita kongsikan pada ketika ini, adalah jumlahnya 26,557 yang membabitkan anggota tentera dan juga pasangan dan juga anggota polis serta pasangan. Baik, kita nak beralih ke negeri yang seterusnya untuk pemahaman anda semua, iaitu di pantai timur tanah air, iaitu di negeri Terengganu. Jumlah pengundi belum lagi mencecah 1,930,894 dengan komposisi untuk lelaki dan juga wanita tidak jauh perbezaannya. Manakala
untuk pengundi awal bagi negeri Terengganu ini adalah seramai 6,957. Itu antara infografik penting yang kami bawakan kepada anda. Sudah pasti selepas ini banyak lagi yang akan kami paparkan kepada anda untuk kita menelusuri perjalanan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri yang ke-15 khususnya untuk hari penamaan calon pada hari ini 29 Julai 2023. Kita akan berehat seketika. Terlebih dahulu kita saksikan Vox Pop ataupun pandangan orang ramai, harapan orang ramai khususnya di Negeri Sembilan sempena PRU DUN ke-15 ini. Harapan saya sebagai seorang penduduk di sini, terutamanya membesar di Negeri Sembilan, harapan saya adalah supaya kita dapat menikmati kemudahan yang telah diberikan oleh kerajaan negeri sendirilah, kan. Kita mengharapkan pembangunan dan kemudahan supaya setiap orang Negeri Sembilan ni orang cakap akan hidup senang dia akan datang lah. Harapan saya untuk Negeri Sembilan sudah pasti saya nak lihat Negeri Sembilan pada masa akan datang lebih maju dari segi infrastruktur, kemudahan awam, dari segi pembangunan dan sebagainya lah. Itu harapan saya dekat Negeri Sembilan lah, insyaAllah. Harapan saya semoga infrastruktur akan diperbaiki lagi daripada segi jalan, pendidikan dan juga daripada sekolah-sekolah taska ke, untuk kita lebih naik taraf lah kepada tahap yang lebih baik lah dari sebelum ni. Semoga infrastruktur di dalam Negeri Sembilan dipertingkatkan serta ekonomi, contohnya perbanyakkan lagi tempat-tempat khas untuk berniaga dekat kawasan Negeri Sembilan ni. Mana tahu benda ni boleh meningkatkan lagi ekonomi warga Negeri Sembilan, insya-Allah. Dan saya berharap di Negeri Sembilan dapat meningkatkan lagi sektor pelancongan untuk dalam masa yang sama boleh meningkatkan ekonomi Negeri Sembilan. Okey, harapan saya sebagai rakyat Negeri Sembilan, mula sekali pada saya punya family ramai yang peniaga-peniaga kecil. Jadi mungkin dengan kerajaan boleh membantu, mungkin dari segi kewangan ataupun peralatan ataupun event-event supaya mereka ni boleh lebih masuk event-event tu lah untuk sebarkan diorang punya perniagaan kecil mereka tu. Itu antara harapan saya lah, insya-Allah. Okey. Baik, itu dia ni. Sempat kita dapatkan capaian dan juga dapatan daripada masyarakat awam di Negeri Sembilan khususnya berkenaan tentang apakah yang diharapkan untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15 ini dan juga bagaimana ia diterjemahkan dalam pimpinan kerajaan negeri yang baru. Cuma saya nak kongsikan pencapaian Negeri Sembilan pada sebelum ini ataupun sesi dan juga penggal sebelum ini 2 kali mencatatkan hasil kutipan surplus di Negeri Sembilan. Jadi lebihan kutipan dan juga pendapatan itu adalah menggambarkan kejayaan Negeri Sembilan dalam memastikan agar legasi dan juga kecemerlangan negeri tersebut yang berada di tengah-tengah semenanjung Malaysia untuk terus bergerak maju. Ya, okey. Cerita pasal harapan orang Negeri Sembilan, Ismail orang Nogori. Apa harapan anda, Ismail? Harapannya saya boleh balik mengundi. Aha, itu harapannya. Pada waktu mengundi nanti. Dia harap Don Kota. Don Kota, InsyaAllah. Oh, insya-Allah. Jadi kepada mereka yang nak mengundi nanti, jangan lupalah untuk jalankan peranan anda. Dan pada waktu ini kita nak berkongsi juga apa yang diharapkan, apa yang dimahukan, gambaran yang diberikan seluruhan bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini, iaitu Profesor Madit Dr. Siva Murugan Pandian, Penganalisis Politik Universiti Sains Malaysia, dan juga kita bawakan Dr. Muhammad Syamsino Abdul Aziz, Pensyarah Kanan Center for Internship Training and Academic Enrichment atau ringkasannya CITRA. Apa khabar? Okey. Selamat pagi. Terima kasih Doktor, terima kasih Prof. Saya bukan nak mengucapkan tahniah pada kerajaan negeri Pulau Pinang, tapi nak mengucapkan tahniah kepada Prof mendapat penganugerahan Profesor penuh dalam satu upacara dan juga istiadat tempoh hari. Tahniah. Dan juga terima kasih kerana terus kekal setia memilih kami di RTM. Terima kasih Prof. Atas jemputan. Okey, tadi diceritakan oleh Hani dan juga saya, kita bercerita berkenaan tentang mungkin sebelum kita bergerak laju kita bergerak lebih mapan kepada isu-isu perbincangan bersifat teknikal kepada isu pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ini, kita imbas kembali kepada pencapaian ataupun kejayaan kerajaan-kerajaan negeri tidak kira di mana pimpinan parti tersebut dalam memimpin, tetapi apa yang kita dapat saksikan Negeri Sembilan khususnya seperti yang diberitakan mencapai hasil kutipan surplus. Malah Selangor juga telah pun menggagaskan beberapa inisiatif untuk membantu rakyat
dan dalam konsep kekayaan itu dikongsi bersama dengan infografik yang dikongsikan oleh Kerajaan Negeri Selangor beberapa hari lalu. Kelantan juga tidak terkecuali apabila turut berkongsikan infografik berkenaan peruntukan-peruntukan yang telah dibelanjakan dan juga mendapat manfaat kepada rakyat. Maka dalam rangkuman ini, bagaimana Prof melihat ini satu progres yang cukup baik melihat walau apa jua gabungan parti dan juga parti pemerintahan, kerajaan negeri sedaya upaya memastikan agar penambahbaikan kepimpinan itu berlaku, Prof. Tak, bagi saya mana-mana kepimpinan sekalipun, hasrat ataupun aspirasi mereka sudah pastilah untuk memastikan ianya akan berkiblatkan kepada soal rakyat dan juga tadbir urus yang baik dalam menyelami dan juga memenuhi keselesaan, kemahuan dan juga memberikan kesejahteraan kepada rakyat setiap negeri, baik di Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan maupun Selangor. Walaupun kita kerap bandingkan setiap negeri berdasarkan kepada sumber ekonomi dan juga peluang-peluang yang disediakan, sudah pasti setiap demografi geografi ada kekuatan dan juga peluang yang boleh membawa kepada limpahan sumber dan juga usaha ke arah merealisasikan pencapaian tertentu. Tapi sebagai sebuah negara yang membabitkan pelbagai negeri, sudah pasti akan ada perbandingan. Kenapa sebuah negeri itu maju ke hadapan berbanding dengan negeri-negeri lain? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi? Apa adil untuk membandingkan? Dalam konteks pentadbiran awam, ia akan dibandingkan. Ia akan melihat bukan saja kepada nilai kepimpinan, tapi juga hala tuju, peluang dan juga dasar yang dibawa. Tanpa melihat secara menyeluruh dari sudut ilmu alamnya, dari segi kependudukannya, merentasi Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dan sudah pasti dalam soal ini, kita melihat Selangor, Pulau Pinang, Johor ke depan. Kalau dibandingkan negeri-negeri lain, pasti ada sebabnya. Apakah kerana ia menjadi tumpuan pelabur asing, menjadi tumpuan perindustrian, proses modernisasinya berbeza berbanding dengan negeri-negeri lain, wujudnya penghijrahan, migrasi yang berlaku secara berterusan. Mungkin itu antara faktor yang membawa kepada perubahan secara progresif ke atas negeri-negeri yang dilihat maju ke depan. Tapi ada negeri lain, saya percaya tidak ada negeri yang mahu mundur. Tidak ada negeri yang mahu dilihat mereka terkebelakang. Mungkin kerana ada faktor kekangan tertentu dari sudut kewangannya, dana yang ada untuk membawa kepada perubahan. Tetapi akhirnya, apakah itu yang akan menjadi penentu kepada pemangkahan undi ataupun ada faktor-faktor lain? Apakah kali ini kita akan melihat pilihan raya negeri apa isu politik atau pembangunan yang difikirkan lebih adakah ianya politik pembangunan, ala tuju ataupun sentimen dan emosi sebagaimana yang kita lihat pada PRU ke-15. Kerap kini kita lihat apabila sudah ada satu telapak platform baru untuk menyalurkan sumber maklumat, informasi kepada pengundi. Kerap ia dimainkan dengan isu penjendamaan politik, pemasaran politik yang dikaitkan dengan sentimen dan juga emosi. Adilkah kepada pengundi yang barangkali ia membawa kepada pelbagai kelompok dalam kalangan pengundi, baik lelaki wanita dan pengundi yang berteraskan kepada politik kelas, atasan, pertengahan, bawahan. Dan di sini kerap sentimen itu sebagai manusia kita tidak boleh lari daripada sentimen-sentimen seperti itu. Dan kerap dimainkan supaya bukan saja diikat dengan fahaman ataupun ideologi politik, tetapi juga sentimen yang kadang-kadang membawa kepada keresahan, kegelisahan tertentu dalam kerencaman kepelbagaian pengundi ataupun penghuni negara ini. Baik. Jadi permulaan yang baik daripada Prof sendiri pada waktu ini, dan kita nak dengar juga apa yang mungkin boleh dikongsikan oleh Dr. Muhammad berkaitan dengan apa yang diusulkan dan sebagai mukadimah juga dalam kita melihat kepada PRN pada kali ini. Saya melihat PRN pada kali ini sebagai satu bentuk pilihan raya yang mana kita nak melihat apakah demand dan support, apakah bentuk sokongan dan juga permintaan masyarakat. Adakah cukup dalam tempoh sekitar 8 bulan ini kerajaan persekutuan telah merangka pelbagai dasar dan sebagainya, adakah ia dapat memikat hati pengundi-pengundi di peringkat negeri? Kalau kita lihat dalam kita tengok jumlah kerusi yang akan bertanding, saya melihat kalau kita boleh pergi terus kepada parti lah kalau kita tengok kan, pada PRU 2018 ni sebagai contohlah, BN adalah satu-satunya parti di dalam semua 6 negeri BN dapat kerusi di setiap negeri tu.
Satu-satunya parti. Even PH pun hilang kerusi di Kelantan dan Terengganu. PAS pun hilang kerusi Negeri Sembilan di Selangor pun tinggal satu. Tetapi bagaimana masih survive. Dan masih survive. Dan bagaimana pada tahun 2002 hari itu keadaan ini berubah terus. Daripada 6 buah negeri, 5 buah negeri BN mendapat kosong daripada segi kerusi parlimennya. Jadi yang ini adalah saya lihat, maknanya kali ini kita nak lihat daripada segi demand dan support. Adakah permintaan masyarakat sekarang ni, sebab dulu kita tengok pelbagai isu lah yang diutarakan, tapi dalam tempoh 8 bulan ini adakah kerajaan perpaduan dapat memikat hati tadilah. Cuma saya agak skeptikal kerana keputusan di Parlimen tidak semestinya menterjemahkan ataupun memanifestasikan keputusan di Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri. Seperti mana yang berlaku di Melaka khususnya dan juga di Johor. Di Melaka ada calon yang bertanding di Parlimen tetapi tidak memenangi Dewan Undangan Negeri. Menang di kawasan Parlimen. Jadi itu mungkin suatu perdebatan yang boleh kita lanjutkan, tetapi kita mendapat isyarat untuk kita bersama di lokasi untuk kita mendapatkan laporan, tetapi kita sambung perbincangan dan juga perbualan kita. Yang saya tanyakan tadi, Doktor, berkenaan tentang konsistensi itu antara kejayaan mungkin di peringkat Parlimen dan juga di peringkat Dewan Undangan Negeri. Saya rasa bukan soal pusat dan Parlimen. Bukan soal negeri dan Parlimen. Tapi utamanya adalah senario yang telah berlaku selepas daripada pilihan raya itu. Iaitu dengan kewujudan kerajaan perpaduan yang telah mengubah, kita kata, atmosfera politik Malaysia ni. Daripada satu parti yang sebagai contoh PH dia membawa aspirasinya, dan bagaimana UMNO pula dah selepas MCA dan MIC tidak turut serta, bagaimana mereka ni nak bergabung untuk memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakat. Okey, baik. Jadi kita pun dah kembali mendapat isyarat yang sudah untuk kita bawa kepada anda bagi laporan di lokasi penamaan calon. Jadi kita kembali bersama dengan Munawar. Silakan. Baik, Ismail dan juga Hani. Untuk makluman penonton semua, untuk hari penamaan calon, kertas penamaan calon boleh diserahkan dari pukul 9 pagi sehingga 10 pagi kepada pegawai pengurus di 173 pusat penamaan calon PPC yang berkenaan yang telah pun diwartakan. Jadi hari ini untuk mukadimah pagi ini kita akan membawakan gambaran semasa di beberapa lokasi, khususnya 2 lokasi tumpuan pada hari ini, iaitu di N16 Sungai Tua bersama dengan sahabat pelapor kita Muhammad Raswin, dan seterusnya selepas ini kita akan bersama dengan rakan kita di N26 Padang Kota bersama dengan Norzatul Ikmal. Terlebih dahulu silakan N16 ataupun N16 Sungai Tua. Baik, terima kasih Munawar di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Raswin, langsung dari Dewan Mutiara Bestari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sungai Pusu, Gombak, Selangor, dan di sinilah lokasi pusat penamaan calon pilihan raya umum Dewan Negeri Selangor ke-15, dan alhamdulillah seperti yang anda dapat saksikan, cuaca baik pada pagi ini dan suasana tenang terkawal di kawasan Parlimen P098 Gombak yang terdapat 3 kawasan Dewan Negeri, iaitu DUN N16 Sungai Tua, N17 Gombak Setia dan N18 Hulu Kelang. Dan juga dijadualkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan Timbalan Perdana Menteri, Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah akan bersama-sama mengiringi parakan calon-calon Pakatan Harapan ke pusat penamaan calon pagi ini. Dan seperti mana yang telah diumumkan, penyandang DUN N16 Sungai Tua Datuk Seri Amiruddin Sari yang merupakan ahli Parlimen Gombak kekal sebagai calon Parti Keadilan Rakyat PKR di Sungai Tua, manakala di N17 Gombak Setia pula akan diwakili oleh calon Parti Barisan Nasional Datuk Megat Zulkarnain Omardin, dan Timbalan Ketua Wanita PKR Juwaria Zulkifli akan bertanding di N18 Hulu Kelang.
Jadi ketiga-tiga mereka akan datang dan hadir bersama-sama dengan pencadang dan penyokong masing-masing untuk masuk ke dalam pusat penamaan calon, seperti mana juga petugas-petugas telah pun bersiap sedia di pusat penamaan calon untuk hari ini yang bermula pukul 9 pagi nanti. Proses penamaan calon akan berlangsung selama 1 jam sehingga pukul 10 pagi dan sebentar nanti kita akan menantikan pengumuman rasmi calon-calon yang layak bertanding pada pilihan raya umum Dewan Negeri Selangor ke-15 di N16, N17 dan juga N18. Baik, setakat itu saja laporan daripada saya di Gombak ini. Kita teruskan laporan bersama dengan rakan di N26 Padang Kota. Yang sahih di RTM. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Razwin. Saya kini berada di pusat penamaan calon N26 Padang Kota untuk meninjau sendiri keadaan semasa di sini. Dan jika anda dapat lihat di bahagian belakang saya pada ketika ini, anggota keselamatan terdiri daripada polis, anggota polis di Raja Melis, PDRM juga sedang mengawal kawasan sekitar dan juga bahagian pintu masuk pusat penamaan calon N26 di Dewan Seri Pinang ketika ini. Di sini seramai 188 anggota dan juga pegawai PDRM ditempatkan untuk menjaga kawasan ini. Dan ketika ini juga saudara, penyokong-penyokong daripada parti-parti yang terlibat sudah mula kita berarak masuk ke kawasan ini untuk memberi sokongan kepada calon-calon yang terlibat sebentar lagi. Jadi ketika ini setakat ini hanya 2 parti yang telah menamakan calon untuk bertanding bagi DUN N26 ini. Jadi N26 dijangka akan menyaksikan pertembungan 2 penjuru antara Pakatan Harapan PH dan juga Perikatan Nasional PN, di mana PH meletakkan Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri yang juga penyandang DUN. Dan ketika anda dapat lihat ketika ini para penyokong parti sudah mula berarak di sini. Dan di kawasan ini pertembungan 2 penjuru antara Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional PN, di mana PH meletakkan Ketua Menteri Pulau Pinang sendiri iaitu Chow Kon Yeow untuk mengekalkan mandatnya di kawasan ini. Selain itu, calon daripada Parti Gerakan akan mencabar beliau yang juga merupakan Ketua Biro Pengaduan Awam Gerakan Pulau Pinang iaitu Hong Kun Ling. Dan saudara, setakat ini kedua-dua calon belum lagi sampai di kawasan ini, di perkarangan Dewan ini. Jadi saya kira setakat itu dahulu laporan yang boleh saya berikan daripada N26 Padang Kota. Yang saya di RTN, kembali kepada Munawar, silakan. Baik, terima kasih sahabat pelapor kita Nozatul Ikmah di N26 Padang Kota dan juga di N16 Sungai Tua daripada Muhammad Raswin. Tadi kita dah kongsikan kepada anda sekitar jam 9 pagi sehingga 10 pagi nanti kertas penamaan calon akan diserahkan di pusat penamaan calon, dan pada ketika ini untuk ruang 8 sehingga 9 pagi ini kami akan bawakan gambaran bagaimana dari segi cuaca, kawalan keselamatan dan juga keberadaan penyokong-penyokong parti. Dan sekarang ini kita nak beralih semula bersama dengan Ismail dan juga Hani untuk meneruskan diskusi untuk perbincangan pada pagi ini berkenaan demokrasi dan penamaan calon. Okey, baik. Jadi kita kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Okey, pada anda yang baru saja menyertai kami, kita bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik dari USM, dan juga Dr. Muhammad Syamsuddin Abdul Aziz, pensyarah kanan dari Citra. Okey. Kembali untuk kita teruskan lagi bincang. Mungkin ada yang tergantung lagi tadi, Ismail. Okey. Tapi sebelum kita menggantung soalan tadi, cuma kita nak korelasikan daripada Sungai Tua dan juga Padang Kota. Di Sungai Tua, dahulunya dikenali sebagai Batu Cave. Datuk Seri Meridian Syari memenangi dan juga penyandang majoriti dengan 11,374. Padang Kota, penyandangnya adalah Chow Kon Yeow dengan 7,808. Jadi ini merupakan kita membuat telahan bagaimanakah penerusan kepada konsistensi dan juga pencapaian yang akan diteruskan oleh penyandang Menteri Besar dan juga Ketua Menteri tersebut. Prof, saya masih lagi tertarik untuk kita bertanyakan berkenaan tentang prestasi kerajaan negeri. Kalau kita ikutkan, tadi Prof sempat
sempat berceritakan mungkin pemilihan itu bersandarkan kepada komposisi ekonomi ataupun sosioekonomi. Ada satu kajian yang menyatakan bahawasanya pola pengundian pada kali ini mungkin akan terbagi kepada 3, iaitu di kawasan bandar, suburban ataupun semi-urban dan juga di kawasan luar bandar. Dan apakah ketiga-tiga faktor ini akan mempengaruhi corak pengundian? Kerana di Kedah saja mungkin ada 3 ataupun 4 kawasan yang dikategorikan sebagai luar bandar. Jadi apa mungkin komposisi di Kedah juga akan berubah disebabkan oleh komposisi, keadaan dan juga klasifikasi ekonomi ini, Prof? Banyak yang boleh harus kita kaitkan bila kita bercakap tentang pola pengundi. Lazimnya sebelum kita melihat kepada kedudukan geografinya dari segi administrasi, perbandaran, semi bandar ataupun luar bandar, kita juga harus kaitkan dengan 3 lagi faktor. Kepentingan calon, parti dan juga isu yang dibawa. Kerap bila mana berhadapan dengan kempen pilihan raya, apabila calon sudah diumumkan, tumpuannya adalah kepada sejauh mana kemantapan jentera dan juga usaha untuk menangkis dan juga bersifat ofensif ke atas isu-isu yang dibawa. Kalau itu dapat diyakinkan, melahirkan kepercayaan dalam kalangan pengundi, barulah kita akan mampu untuk merapatkan jurang dengan pengundi yang dikategorikan sebagai pengundi atas pagar. Pengundi atas pagar ni berbeza dari segi perwatakan mereka. Mereka lazimnya menunggu hampir 48 jam sebelum pilihan raya untuk menentukan keputusan. Ada yang sudah menentukan keputusan berdasarkan kepada sifat walak kepada parti ataupun melihat kepada calon yang telah dikemukakan. Tetapi ada sebilangan lagi dalam konteks sekarang ni, selepas pilihan raya umum ke-15, kita harus melihat apabila wujudnya satu penggabungan kerajaan baru, sejauh manakah mereka menerima kedudukan kerajaan tersebut. Ini adalah kelompok, apakah kelompok ini akan masih mahu keluar mengundi ataupun akan melakukan undi protes. Jadi kesemua kelompok ini harus diteliti, dihalusi oleh perayu undi. Jadi peranan jentera parti itu mainkan peranan yang cukup besar. Apabila sudah dikemukakan calon, baik di kawasan bandar, separa bandar, luar bandar, yang penting adalah sejauh mana jentera mampu mendekati setiap pengundi dan meyakinkan mereka bahawa keluar apa relevan lagi perayu undi, sedangkan kita ada social media, ada beberapa platform yang boleh lebih dekat atau lebih direct kepada pengundi. Sekelompok lagi masih lagi menggunakan amalan konvensional tradisional. Walaupun kita ada informasi yang sampai kepada kita, kelompok ini harus keluar dan juga melihat, meneliti setiap kawasan. Apakah kawasan itu masih lagi putih, hitam ataupun kelabu? Bagaimana untuk memastikan yang kelabu itu bertukar putih, yang hitam itu kalau kekal hitam, hitamlah. Jadi dalam konteks ini, apakah yang putih ini mahu keluar mengundi? Jadi jentera ini walaupun informasi sampai, jentera mainkan peranan untuk menarik mereka keluar mengundi. Ada yang mungkin merasakan bahawa kerajaan persekutuan sudah tidak akan berubah kerana dah diputuskan. Keputusannya pada November 2022. Kenapa perlu dibalik? Jadi pengundi luar, sejauh manakah sesuatu kawasan itu, pengundi luarnya adalah bilangan yang besar. Di situlah jentera mainkan peranan besar. Perayu harus menghubungi mereka. Walaupun informasi sampai, kadang-kadang ada sebilangan pengundi mahu parti menghubungi mereka. Menyatakan hasrat bahawa kepentingan mereka ini yang menjadi raja sehari ketika pilihan raya, diajak balik. Di situlah kita lihat komitmen rasa tanggungjawab parti untuk memastikan hubungan 3 serangkai tadilah, calon, parti, isu. Dan setiap kawasan bandar ialah, macam saya katakan di awal tadi, ada politik kelas. Politik di Shah Alam berbeza dengan kalau kita bandingkan dengan politik di kawasan Pendang. Luar bandar, di situ sentimennya berbeza. Sentimennya barangkali dikaitkan dengan soal dakwah, siasah, tarbiyah, kan? Berbanding di Shah Alam mungkin melihat kepada soal peluang pekerjaan, pendidikan, soal masa depan, nilai kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu boleh kita bahagikan mengikut setiap kawasan. Kawasan bandar mungkin kesejahteraannya melihat apakah kos sara hidup akan dikurangkan, apakah akan ada isu air, banjir dimainkan lagi. Tapi di kawasan luar bandar isunya sama juga, kos sara hidup. Masih lagi isu banjir, isu air. Tetapi di situ ada lagi satu isu yang saya rasakan. Sentimen itu mainkan peranan besar. Fokus sentimen itu berbeza lah. Berbeza. Kerana kalau kita lihat, amalan politik hari ini sepatutnya bersifat etnografi. Bila kita melakukan kajian, saya merasakan mereka yang pergi ke lapangan, melihat secara menyeluruh sesuatu kawasan, berpartisipasi, memerhati kawasan itu, tahu demografi geografinya, untuk
melihat apa sebenarnya keperluan kemahuan di situ. Ini adalah pilihan raya negeri. Ini bukan pilihan raya di peringkat nasional. Lokaliti itu penting. Sebab itu calon lokal, calon yang tahu kawasan, calon yang kenal pengundi, calon yang tahu di mana surau, madrasah, kedai kopinya, pasarnya, sekolahnya, itu penting. Kerana lokaliti itu akan disatu tarikkan. Sebab itu saya percaya kalau ada calon yang dikekalkan, mungkin prestasinya akan nilai. Kalau ada calon baru, sejauh manakah calon baru itu sebenarnya sudah menggarap apa yang berlaku di kawasan tersebut. Apakah mungkin calon yang berasal dari kawasan itu juga antara faktor penarik untuk pengundian ataupun komposisi pengundian nanti? Masyarakat di situ dan ada banyak lagi kita akan kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu kita nanti dan antaranya juga berkaitan dengan mewakili mereka rakyat yang berada di negeri kita Babit. Kita akan kongsikan sebentar lagi sebab kita ada bawakan juga lintasan bersama dengan rakan-rakan kita di lokasi. Menawar. Betul tu Hani dan juga Ismail. Kalau tadi kita dah lihat perkembangan semasa di kerusi yang disandang oleh Menteri Besar Selangor dan juga Ketua Menteri Pulau Pinang di N26 Padang Kota, dan sekarang ini kita juga nak bawakan bagaimana perkembangan semasa di N13 Sikamat yang merupakan kerusi yang disandang oleh Menteri Besar Negeri Sembilan dan juga di N19 Ru Rendang yang disandang oleh Menteri Besar Terengganu. Terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita. Terlebih dahulu kita bersama dengan N13 Sikamat Nur Syikin Harun dan seterusnya Siti Jamilah Hanim. Dewan Komuniti Taman Coral Heights Seremban bagi proses penamaan calon sempena pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N13 Sikamat. Seawal pukul 6.30 pagi saya dan kru berada di perkarangan pusat penamaan calon ini dan apa yang dapat saya gambarkan cuaca sebentar tadi mendung dan ketika ini semakin baik yang dijangka sedikit sebanyak dapat melancarkan proses penamaan calon hari ini dan pasukan PDRM pagi tadi juga dilihat telah berkumpul dan juga telah diberi taklimat sebagai persiapan untuk proses penamaan calon. Baik, bagi N13 Sikamat dijangka bakal menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga calon bebas. Pakatan Harapan sebelum ini mengumumkan penyandang bagi kerusi N13 yang juga merupakan pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan iaitu Datuk Seri Aminuddin Harun yang akan mewakili Parti Keadilan Rakyat PKR pada pilihan raya kali ini. Manakala Perikatan Nasional menampilkan calon muka baharu iaitu Ahmad Raihan Muhammad Hilal dari Parti Bersatu. Baik, Datuk Seri Aminuddin sebelum ini memegang kerusi N13 Sikamat sejak 2008 iaitu selama 2 penggal dan kali ini berhasrat untuk mengekalkan kerusi tersebut. Baik, bakal calon sebentar tadi telah tiba dalam 2 calon baru saja tiba sebentar tadi dan sedikit informasi berkenaan daftar pemilih di kawasan N13 Sikamat yang dapat saya kongsikan ialah kira-kira 31,343 daftar pemilih yang terdiri daripada 32,161 pemilih biasa dan juga 173 pemilih polis dan juga pasangan. Baik, saya kira setakat ini dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan dari N13 Sikamat. Kembali bersama Siti Jamilah di N19 DUN Rendang yang sahih hanya di RTM. Syikin, terima kasih. Ya, sekitar proses penamaan calon N19 Ru Rendang. Ketika ini saya berada di Anjung Pejabat Daerah dan Tanah Marang ini bagi membawakan perkembangan semasa di lokasi. Bagi makluman semua, pasukan keselamatan telah berada di lokasi ini sejak 7 pagi tadi termasuk PDRM, APM dan juga rela. Situasi di sini juga terkawal dan masih belum kelihatan penyokong parti berkumpul bagi memberi sokongan kepada calon. Dan untuk makluman juga keadaan cuaca ketika ini cerah dan baik. Bagi N19 Ru Rendang, 2 calon dijangka bertanding iaitu Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mohtar yang juga merupakan penyandang sebelum ini dijangka akan bertemu calon Pakatan Harapan dari Amanah iaitu Suhaimi Sulaiman. Namun keputusan sebenar calon bertanding akan diumumkan oleh pengurus pilihan raya sebentar sahaja lagi. Ini sahaja perkembangan dapat saya kongsikan dari Pusat Penamaan Calon N19 Ru Rendang. Jamilah Hanim Jamil yang sahih di RTM Menawar.
Baik, terima kasih sahabat-sahabat pelapor kita atas perkembangan semasa di N13 Sikamat dan juga N19 Rurendang. Selepas ini kami akan bawakan lagi di beberapa lokasi untuk kita melihat bagaimana gambaran semasa. Tapi terlebih dahulu sekarang ini kita nak teruskan diskusi Ismail dan juga Hani bersama dengan tetamu di studio. Okey, terima kasih Munawar. Saya sebenarnya nak kongsikan berkenaan tentang Rurendang ini dan juga di Sikamat. Menarik kerana ia merupakan kedua-dua kerusi penyandang menteri besar di negeri masing-masing. Di Rurendang amat menarik kerana majoriti pengundi berdasarkan kepada PRU ke-14 tempoh hari 99.39% adalah pengundi Melayu dan dengan majoriti yang dimenangi oleh Datuk Samsuri Mokhtar 6,208. Dan menarik juga di Sikamat Hani untuk majoriti bagi pengundi Melayu adalah 69.48% dan melayakkan Datuk Seri Amiruddin Harun pada PRU 14 memenangi dengan majoriti 3,413. Ya, betul. Okey, jadi itu yang menariknya kita bawa kepada anda dari Negeri Sembilan dan juga di Terengganu. Dan pada waktu ini kita kembali bersama dengan tetamu-tetamu kita. Dan sebelum kita bawakan siaran kita ni juga, Ismail ada bertanyakan sesuatu. Jadi kita teruskanlah Ismail dengan apa yang dinyatakan tadi. Okey, kita tertarik tadi Hani. Kita berbincang juga dengan Prof Dr. Siva Murugan berkenaan tentang etnografi ataupun pembahagian bersandarkan kepada isu-isu tempatan. Tadi saya sebutkan kepada komposisi pengundian bersandarkan kepada kita banyak melihat kepada isu jantina tetapi bersandarkan kepada kaum juga perlu diberi perhatian kerana mahu atau tidak politik berasaskan kaum dan politik perkauman juga masih menjadi antara dasar kepada perjalanan politik kita. Jadi apa mungkin doktor bersetuju mungkin dibandingkan di kawasan Selangor dan juga di Kedah dan Terengganu isu-isu etnik ataupun etnografi ini mungkin berbeza sedikit bersandarkan kepada penerimaan dan juga perjalanan politik negeri masing-masing. Saya berpandangan bila kita bercakap tentang etnik, di negara kita ni dia ada dua konsep yang perlu betul-betul difahami oleh masyarakat. Pertama tentang kesepaduan dan satu lagi perpaduan. Kalau kita kata Malaysia ini adalah sebuah negara yang ada perpaduan, sebenarnya kita tak sampai lagi. Belum lagi kerana perpaduan tu maksudnya dia elemen-elemen etnisiti tu dia jadi tak ada. Sebab semuanya dia jadi padu. Tapi kesepaduan bermaksud masing-masing bertoleransi, masing-masing boleh menerima kurang dan lebih begitu. Jadi dalam pilihan raya adalah amat penting untuk mana-mana parti, mana-mana calon, sama ada yang calon tu calon tempatan ke, calon luar ke, belajar ataupun mencari jalan untuk nak membeli jiwa mereka tu. Nak beli jiwa tu dengan apa? Lama tak dengar. Membeli jiwa. Membeli jiwa ni saya letak J ni dia ada akronim ni. J ni pertama dia akan jual janji. Manifesto. Dah tentulah segala benda lah Prof akan diwar-warkan kepada masyarakat. Saya akan buat ni, nanti kalau kami menang begitu dan begini. Yang I adalah impak. Rakyat sebenarnya nak melihat dalam tempoh daripada 2018 sampai ke 2022, kemudian 8 bulan selepas itu, bagaimanakah trend impaknya? Macam tadi kata ada sebuah negara, ada negeri yang dari segi keuangannya surplus, ada negeri lain pula mungkin begitu dan begini. Jadi impak tu masyarakat nak tengok, barulah terbeli jiwa mereka. Dan satu lagi, bila dah ada impak, adakah impak tu memberikan sesuatu yang wow seperti yang pernah dijanjikan oleh mereka? Kalau dulu katalah berjanji bulan dan bintang ni macam orang bercinta, sebelum dapat apa pun boleh. Tapi bila akan menyebut logo parti menyebut logo parti kita nak mangat betul. Okey. Dan sesuatu yang wow lah supaya orang rasa seronok nak mengundi tu. Itu saya tak sengaja Ismail. Okey, kemudian satu lagi yang A-nya adalah saya rasa dalam berkempen, mana-mana parti, mana-mana calon perlu meletakkan teras agama dan kepercayaan. Kita nakkan calon yang beretika, kita nakkan parti yang bila berjanji menunaikan janji dan sebagainya lah. Okey, baik. Jadi dalam masa yang sama juga, saya cuba untuk mendalami perasaan bagi rakyat Malaysia yang memang sentiasa memberikan tanggungjawab yang tertinggi lah apabila datangnya hari untuk mengundi ni. Cuma pada kali ini, seperti mana yang disebutkan oleh Prof Awal tadi, mana kita sekarang
sekarang ni memerlukan perayu yang bukan saja di media sosial pada zaman ini, tetapi juga mereka yang datang untuk bertemu mata ke mata dengan mereka. Adakah ini juga merupakan satu perkara yang masih lagi relevan, sedangkan dalam fikiran rakyat itu sendiri mungkin mengatakan dalam masa yang singkat kami dah beberapa kali menjalankan tanggungjawab tersebut, dan kali ini seperti mana dilaporkan juga ramai yang dah malas untuk keluar mengundi. Jadi bagaimana? Ya, kumpulan yang fatigue, voters ni, kelelahan yang lesu, yang merasakan kenapa perlu laksanakan tanggungjawab ini, ada sebilangannya mungkin sudah muak dengan politiking yang masih lagi berterusan. Tapi harus kita akur, ini merupakan cabang pendemokrasian yang diraihkan dalam konteks negara kita. Setiap pengundi ada tanggungjawabnya. Apatah lagi dah berubah daripada umur 21 ke 18. Dia sudah berubah. Jadi peningkatan itu juga memerlukan literasi politik yang memerlukan tanggungjawab itu lahir dalam kalangan pengundi, dan janganlah kalau tak keluar mengundi dengan peratusan yang rendah, ada kelompok yang menyalahkan seolah-olah kita melantik ataupun memilih mereka yang tidak berkelayakan. Walhal sudah pun diberikan tanggungjawab tetapi kita tidak laksanakan dan kemudian kita mencari salah. Itu saya rasakan tidak wajar untuk diberikan amanah tersebut kepada sesiapa yang dipilih kemudian. Ini merupakan cabang demokrasi yang diraihkan setiap 5 tahun sekali. Jadi pengundi saya rasakan ada tanggungjawab dia. Kalau dia di luar sekalipun, perlulah pulang. Walaupun di peringkat persekutuan tak berubah. Tapi di peringkat negeri pun penting. Kerana barangkali di peringkat negeri, di kawasan setempat masih lagi ada ibu bapa mereka, sanak saudara mereka, ahli keluarganya yang memerlukan wakil rakyat yang berkhidmat untuk masyarakat. Tapi dalam konteks sekarang ni, yang penting saya rasakan adalah kita wajar melihat kepada sejauh mana masyarakat memahami kepentingan pilihan raya dan bagaimana nak memilih seorang pemimpin yang bersifat budiman dari segi akal budinya, budi pekertinya, budi bahasanya, dan juga dari segi budi bicaranya. Itu memapar akhlak dan juga akidah yang cukup baik untuk mempertahankan hak dan juga keperluan setiap pengundi. Dan sebab itulah pengundi itu kalau keluar mengundi, dia tahu dia dah laksanakan tanggungjawab, walaupun kalah katakan calon yang dipilih, bersetujulah dalam tidak bersetuju. Itu adalah amalan yang penting. Kita boleh bersetuju dalam bersetuju, kita boleh bersetuju dalam tidak bersetuju. Janganlah bila kalah kita merasakan bahawa ini bukan calon yang saya pilih. Itu saya rasakan salah. Sebab itulah literasi politik itu penting. Perlu disuburkan dalam kalangan setiap pengundi, dan bagi saya sebab itu perlu turun mengundi. Perlu. Saya rasakan itu satu kewajipan. Dulu kalau kita lihat pada tahun 1959 kali pertama pilihan raya diadakan selepas merdeka tahun 1964, 69, 74 dan berikutnya, kita melihat ada yang meraihkan sehari sebelum tu gosok baju, dia rasa macam nak pergi kenduri kahwin. Jadi bagi dia, kerana dia melalui zaman-zaman tertentu dan merasakan kepimpinan itu memberikan satu wadah ataupun memberikan maksud dan makna kepada hala tuju dan juga kepentingan masyarakat. Mungkin hari ini disebabkan banyak perubahan berlaku. Tak pernah kita jangka daripada tahun 2018 hingga tahun 2022 3 Perdana Menteri berubah. Apatah lagi dinamika politik itu berubah. Tidak lagi bersifat statik. Itu belum cerita perubahan kepimpinan kerajaan negeri. Ya, setiap negeri pun berubah. Apatah lagi kalau kita bandingkan 2018 sampai ke 2020 ada Pakatan Harapan. Kemudian 2020 sampai 2022 Perikatan Nasional. Kemudian ada Kerajaan Perpaduan. Pemahaman ke atas pembentukan kerajaan itu juga penting. Dua perkara asas yang saya rasakan perlu kita faham sebagai rakyat adalah dalam konteks negara kita, kita amalkan pembentukan kerajaan penggabungan bersifat bercampuran. Mana-mana pun dia akan bergabung. Yang kedua, kita tidak boleh lari daripada soal keetnikan, ras, agama, kerana hampir semua parti politik ditubuhkan berdasarkan kepada garis tersebut. Tetapi sejauh mana kita nak memastikan walau siapa saja dipilih, dia tidak membelakangkan soal hak dan juga soal kemahuan, keperluan, soal makanan itu perlu ada di rumah, soal pakaian, soal penginapan. Saya rasa perkara-perkara asas itu perlu dimainkan. Ialah wakil rakyat bukan sekadar dalam konteks negara kita pergi ke Dewan Undangan Negeri dan melihat pada dasar. Di dalam konteks negara kita ni seolah dilihat sebagai seorang dewa. Dia boleh selesaikan isu bil elektrik, bil beg sekolah, bil yuran, bil gigi palsu, rambut palsu, semuanya diberikan kepada wakil rakyat. Palsu sensitif sikit cakap. Ya, semuanya diberi kepada wakil rakyat. Jadi wakil rakyat itu seolah-olah dia harap memainkan peranan yang sebegitu besar. Jadi wakil rakyat
jika nak menjadi seorang wakil rakyat perlu berjiwa besar dalam konteks negara kita. Okey. Apabila Prof Dr bercakap tentang komposisi kerajaan pembangkang tu, saya nak kongsikan satu fakta. Selepas 2019 Muafakat Nasional dibentuk di Terengganu, satu-satunya negeri yang tidak mempunyai pembangkang. Ini mungkin kita akan ke Terengganu seketika nanti, tapi sebelum itu kita nak ke ada color story. Ya, betul. Dan untuk ruang ini kita nak kembali bersama dengan Munawar. Silakan. Okey, Ismail, menarik perbincangan dibawakan bersama dengan tetamu tadi. Khususnya sekarang ini kita nak ke negeri Kedah sebenarnya. Kita nak ke N27 Pantai Merdeka untuk kita mengetahui apakah perkembangan semasa gambaran yang dibawakan oleh sahabat pelapor kita iaitu Muhammad Sofi Syamsuddin yang pada kali ini sudah pun bersedia dengan laporannya. Silakan Muhammad Sofi. Baik, sekarang ini saya berada di dalam Dewan Kenangan Sultan Abdul Hamid Majlis Pembandaran Sungai Petani bagi proses penamaan calon untuk kerusi Dewan Negeri N27 Pantai Merdeka, N28 Bakarang dan N29 Sidam. Bagi proses penamaan calon hari ini, seawal jam 6 pagi tadi, jalan berdekatan dengan Dewan ini telah mula ditutup bagi memberi laluan kepada proses penamaan calon di Dewan ini dan bagi mengelak berlaku kesesakan. Dan tinjauan saya juga pada pagi tadi sejak jam 7.30 pagi telah kelihatan penyokong bagi parti yang akan bertanding di ketiga-tiga kerusi Dewan Negeri di bawah Parlimen Sungai Petani yang sudah mula berkumpul di kawasan berhampiran pusat penamaan calon PPC ini. Dan antaranya penyokong dari Parti Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan penyokong dari Perikatan Nasional yang sudah mula kelihatan sejak awal pagi tadi. Dan beberapa calon yang dijangka akan bertanding juga telah tiba bersama dengan penyokong dan pencadang masing-masing yang akan berarak bersama penyokong mereka sebelum masuk ke dalam PPC ini. Dan dalam masa yang sama seperti yang dapat dilihat di belakang saya, sudah kelihatan petugas-petugas di PPC ini termasuk beberapa agensi media telah berada di sini dan bersedia bagi tujuan proses penamaan calon pada pagi ini. Setakat itu dulu laporan dari saya dari Pusat Penamaan Calon bagi 3 kerusi Dewan Negeri N27, N28 dan N29. Laporan lanjut di sini akan saya sampaikan dari semasa ke semasa sehingga selesai proses penamaan calon yang dijangka berakhir sebelum jam 12.30 hari nanti yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Muhammad Sofi Syamsuddin yang berada di N27 Pantai Merdeka. Seketika nanti kami akan bawakan kepada anda perkembangan dari semasa ke semasa ke beberapa lokasi di 6 negeri yang dilaksanakan hari penamaan calon pada hari ini. Dan sekarang ini kita bukan sahaja akan bersama dengan tetamu di studio, kita juga akan bersama dengan tetamu kita secara dalam talian, secara Google Meet untuk kita berbicara berkenaan demokrasi dan juga penamaan calon. Jadi hari ini kita akan bersama dengan Profesor Madya Dr. Izani Muhammad Zain yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu UMT. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Munawar. Selamat pagi. Alhamdulillah, selamat pagi Prof. Okey Prof, kita nak berbicara berkenaan demokrasi dan penamaan calon dan hari ini hari penamaan calon merupakan langkah pertama ke menara kuasa. Jadi untuk permulaan mungkin Prof boleh kongsikan bagaimana gambaran di negeri Terengganu khususnya. Ialah kita melihat parti-parti yang bertanding ini pada kali ini mengemukakan calon-calon muka baharu lebih daripada 50%. Jadi bagaimana usaha ini boleh menarik bukan saja undi daripada golongan belia, malah juga untuk menguatkan, mengukuhkan lagi parti-parti ataupun calon yang bertanding, Prof. Okey, terima kasih Munawar. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa hari ini adalah hari penamaan calon, satu proses yang sangat penting dalam sistem demokrasi melalui raya pada hari ini. Dan sudah tentu kalau kita melihat di Terengganu sendiri, saya melihat lebih sebulan yang lalu perang poster, perang bendera telah berlaku dan ini sedikit sebanyak telah menghangatkan lagi suhu dan kehangatan pilihan raya negeri di Terengganu. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa setiap kali pilihan raya kita akan dapat melihat beberapa perkembangan yang menarik. Pertamanya, selain daripada parti-parti yang bertanding melalui gabungan parti-parti politik, kita juga akan dapat melihat calon-calon yang akan diperkenalkan, yang ditawarkan
ditawarkan oleh setiap gabungan parti-parti politik. Dan sebenarnya dalam PRN kali ini parti-parti politik sewajarnya mengambil peluang untuk meletakkan calon-calon pilihan yang terbaik untuk menabat hati pengundi, kerana kita sedia maklum bahawa pengundi-pengundi baru, contohnya pengundi yang pertama kali membuat pilihan dalam pilihan raya, mereka sebenarnya tidak ada keterikatan dengan parti-parti politik. Mereka lebih tertarik dengan calon-calon yang bertanding, isu-isu yang dimainkan, itu yang akan menarik minat mereka untuk mengundi dan memilih calon dan parti yang bertanding. Dan sudah tentu Terengganu juga salah sebuah negeri yang akan melihat ataupun akan menyaksikan pilihan raya negeri, walaupun Terengganu ini tidak panas seperti negeri-negeri lain seperti Selangor dan Pulau Pinang di Kelantan, tetapi Terengganu juga tidak kurang hebatnya dari segi perlawanan pertandingan antara gabungan-gabungan parti politik. Tetapi di Terengganu ini ada sedikit keistimewaan dan keunikan di mana saya melihat faktor parti itu lebih mendominasi calon-calon yang diturunkan oleh setiap gabungan parti politik dalam PRN kali ini. Okey, saya tertarik apa yang dinyatakan oleh Prof tadi, iaitu Prof nyatakan faktor parti lebih dominan dari segi pemilihan mungkin dalam kalangan pengundi iaitu berdaftar pada kali ini. Jadi bagaimana Prof kita melihat berkenaan dengan isu-isu yang akan dimainkan oleh parti-parti yang bertanding di negeri Terengganu khususnya? Apa antara isu yang mungkin dekat ataupun isu sensasi yang mungkin boleh menarik minat bukan saja golongan muda tapi juga di semua peringkat umur, Prof? Okey, apabila kita bercakap tentang isu pilihan raya, dia meliputi kepada isu-isu umum dan juga isu-isu lokal. Dan kita tak nafikan pilihan raya negeri ini berlaku hanya 9 bulan selepas pilihan raya umum 2000 yang ke-15 pada November yang lalu. Dan dalam tempoh 9 bulan ini saya melihat sebenarnya PRN kali ini saya gambarkan sebagai PRU 15 2.0 kerana jaraknya tidak hampir dekat, agak dekat, iaitu 9 bulan. Jadi sudah tentu isu-isu yang dimainkan dalam pilihan raya umum ke-15 akan dimainkan semula dalam PRN yang akan berlangsung pada 12 Ogos nanti. Isu-isu umum walaupun pilihan raya negeri ini berlaku di 6 negeri, tetapi saya percaya bahawa isu-isu umum, isu-isu di peringkat persekutuan akan mendominasi. Antaranya isu penerimaan gagasan Malaysia Madani. Kerana saya melihat PRN kali ini dilihat sebagai satu referendum sejauh manakah agenda Kerajaan Malaysia Madani diterima oleh para pengundi khususnya di 6 negeri ini. Dan sekiranya sokongan terhadap kerajaan perpaduan itu meningkat melalui jumlah kerusi yang dimenanginya, maka ia akan memberi kesimpulan bahawa agenda dan gagasan Malaysia Madani itu dapat diterima. Walau bagaimanapun kita tak nafikan ada isu-isu lokal yang akan dimainkan seperti pembangunan negeri, pembangunan ekonomi dan juga isu-isu integriti, tadbir urus yang akan dimainkan oleh setiap calon. Dan kita juga sedia maklum bahawa untuk pilihan raya kali ini juga akan ada satu pilihan raya untuk memilih wakil rakyat di Parlimen Kuala Terengganu kerana keputusan dalam PRU yang lalu telah dibatalkan oleh mahkamah kerana berlaku ketirisan isu-isu integriti dan sebagainya, penyalahgunaan kuasa kempen dan sebagainya. Maka di Terengganu juga ada satu kerusi parlimen akan ditawarkan. Ini juga akan dilihat sebagai satu isu yang berpotensi, di mana isu-isu integriti, isu-isu tadbir urus, tata kelola, isu latar belakang calon itu sendiri juga akan mendapat perhatian khususnya pengundi-pengundi di Terengganu.
Okey, Prof, bagaimana pula untuk kita memberikan gambaran ialah hari ini hari penamaan calon dan selepas ini kita akan melihat pengesahan calon-calon yang akan bertanding dan bermulanya kempen untuk pilihan raya bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri ke-15 ini. Jadi mungkin ada sedikit saran daripada Prof sendirilah etika untuk calon-calon yang bakal bertanding ini, khususnya untuk kita tidak menyentuh isu-isu ataupun dasar-dasar yang memberi satu gambaran yang tidak baik khususnya kepada masyarakat, khususnya dalam erti kata lain seperti memfitnah, mencaci, mengeji dan sebagainya, Prof. Apa etika yang perlu kita ketahui? Okey, sebenarnya pilihan raya ini satu proses yang penting dalam sistem demokrasi kita. Malah kita melihat pilihan raya itu kemuncak kepada satu-satu demokrasi. Dan sudah tentu pilihan raya yang kita nak laksanakan ini, kita nak pastikan pilihan raya ini dapat menjunjung asas demokrasi yang matang. Dan ini sebenarnya cabaran kita kerana cara kita berkempen, cara kita menawan hati pengundi itu satu perkara yang penting. Dalam konteks berkempen ini sebenarnya kita kena pastikan bahawa setiap perkara yang kita bangkitkan, yang calon-calon memberikan penerangan kepada pengundi ialah kita mesti memberitahu bahawa kempen-kempen ini mesti meletakkan kepentingan negara melangkaui kepentingan parti-parti politik. Kerana kita percaya bahawa pilihan raya ini bukan sekadar kita nak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah, tetapi pilihan raya ini sebenarnya adalah penting untuk kita menumbuhkan sebuah kerajaan yang kukuh dan memilih pemimpin-pemimpin yang terbaik dalam kalangan calon yang bertanding. Yang keduanya sebenarnya, kempen yang baik adalah kempen yang dapat memberikan tawaran idea. Contestation of idea. Sebenarnya inilah sebenarnya perkara yang perlu diberikan perhatian, bukannya calon-calon hanya memberikan ataupun mengetengahkan isu-isu sensasi yang hanya bermain persepsi dalam kalangan pengundi-pengundi. Setiap calon yang bertanding, sebab itu selepas saja hari penamaan calon ini kita nak melihat apakah tawaran-tawaran New Deal yang akan diberikan oleh setiap calon. Kita nak mendengar apakah manifesto mereka, apakah janji-janji mereka ataupun tawaran yang akan mereka berikan. Dan yang ketiganya ialah kempen secara berhemah. Dan kita tahu bahawa sejak akhir ini isu 3R yang sering kali dibangkitkan, calon-calon yang akan bertanding ataupun tokoh-tokoh politik mudah menggunakan isu-isu ini kerana mereka tahu bahawa isu-isu ini sangat mempengaruhi dan boleh mempengaruhi pengundi-pengundi kita, terutamanya pengundi-pengundi yang masih tidak ada pengalaman untuk dalam pilihan raya kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatan masa yang diberikan pada pagi ini Profesor Madya Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Malaysia Terengganu. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sama-sama. Baik, itu antara perkongsian yang kami bawakan bersama dengan tetamu dalam talian. Sekali ini kita nak teruskan diskusi pada pagi ini bersama dengan tetamu kita di studio, Ismail dan juga Hani. Tapi terlebih dahulu, kita nak saksikan pandangan orang ramai ataupun Vox Pop, harapan bagi masyarakat negeri Selangor berkenaan dengan PRU DUN ke-15 ini. Harapan saya PRU untuk negeri Selangor kali ini, saya mengharapkan bahawa kerajaan yang dipilih untuk akan datang ni ataupun wakil rakyat dapat memberikan fokus kepada pelajar-pelajar universiti, terutamanya untuk pelajar-pelajar yang akan menghadapi latihan industri, dan saya berharaplah bahawa kerajaan yang dipilih nanti lebih telus dan lebih bertanggungjawab. Saya harap pemimpin dan juga kerajaan yang terpilih dapat melaksanakan tanggungjawab dengan menyelami masyarakat terkini serta mengutamakan kebajikan dan pembangunan kawasan serta mereka lebih memperkasakan tanggungjawab belia dalam kalangan rakyat, tidak kira kaum, bangsa dan agama. Harapan saya pada pilihan raya DUN Negeri Selangor ini adalah untuk mendapat pemimpin yang berpandangan jauh, yang prihatin kepada rakyat, yang boleh membantu rakyat cakna dan terus berkhidmat kepada rakyat dalam masa yang diperlukan. Dalam keadaan kita situasi ekonomi yang genting ini, mereka tahu apa tindakan dan keputusan besar yang perlu diambil bagi memastikan bahawa kemaslahatan rakyat ini akan lebih terjamin.
Okey, baik, itu diharapan rakyat negeri Selangor dan pasti beberapa kerusi tumpuan di Selangor selepas parti-parti politik utama telah pun mengumumkan calon masing-masing sebelum ini dan usaha untuk memenangi sebanyak mungkin kerusi daripada keseluruhan 56 kerusi DUN di negeri tersebut. Dan pastinya dengan majoritinya adalah dalam kalangan orang Melayu. Jadi apakah mungkin kebarangkalian yang akan berlaku kerana kerusi tumpuan ini kebanyakan kerusi majoriti Melayu dan manakala status quo sudah dijangka untuk kerusi majoriti bukan Melayu. Sedikit kita kongsikan. Ya, tadi kalau Hani bercerita tentang komposisi bagi pengundian di negeri Selangor, kita juga nak bercerita tentang Selangor ini dari segi ekonomi ataupun sosioekonominya merupakan negeri yang menyumbang kepada KDNK yang terbesar kepada negara, antara yang terbesar juga. Dan juga pembangunan dan juga kalau kita melihat aspek progresnya itu setelah 2 kali bertukar pemerintahan itu mencapai suatu proses pembangunan yang amat dinamik dan juga progresif. Jadi ini memungkinkan untuk kita melihat bagaimana pilihan masyarakat di Selangor. Cuma isunya, Prof. Dr. Siva dan juga Dr. Samsinor, di Selangor ini agak mungkin berbeza kerana mungkin pemastautinya itu dalam satu jumlah yang ramai tetapi tidak bermakna itu pengundi berdaftarnya. Boleh ada yang melakukan lelukon kerana bekerja di Selangor tetapi mengundi di Kelantan contohnya. Maka dalam kita menebak dan juga menjangkakan apakah mungkin akan ada berlakunya suatu progres dan juga komposisi pengundian di Selangor, mungkin agak sukar kerana melihatkan kepada pemastautian tidak bermakna pengundi dan jumlah itu tidak boleh diterjemahkan kepada kecenderungan pengundian. Jadi apa mungkin Selangor ini juga akan mengalami kesukaran untuk kita membahaskan kecenderungannya ini, Prof? Doktor ataupun Prof? Mana satulah. Kita kalau Selangor ni menjadi tumpuan dia menjadi tumpuan kerana sebelum ini kerajaan penyandang sekarang ni mempunyai super majority 51 daripada 56. Jadi kini selepas berlaku anjakan perubahan ataupun berdasarkan kepada penjajaran baru politik, sudah pasti ia menjadi salah satu negeri yang mahu dimiliki oleh kedua-dua pihak, baik blok pembangkang ataupun blok kerajaan. Sebab itu kita lihat yang diberikan tumpuan adalah kontestasi ke atas 34 daripada 56 kawasan di mana majoritinya adalah pengundi Melayu. Dan bila kita sebut tentang yang boleh mengundi, yang bakal keluar mengundi dan sebagainya, Selangor masih telah melihat bilangan peratusan pengundi yang kali pertama akan mengundi yang secara automatik dan juga pengundi yang berumur 18 tahun ke atas yang paling besar berbanding dengan 5 negeri yang lain yang akan mengundi. Dalam konteks ini kita lihat tumpuannya di Selangor kerana dia hampir dengan Kuala Lumpur. Dia juga akan dilihat sebagai sebuah negeri yang pesat membangun dan sudah pasti apa saja sumber yang ada dari sudut dana kewangan itu penting kepada mana-mana blok yang berjaya untuk mentadbir urus selepas PRU yang ke-15 ataupun PRN yang bakal diadakan. Jadi bagi saya lihat kecenderungan kelompok migrasi yang ada di situ, walaupun mereka itu telah melakukan penginjerahan daripada negeri lain, tetapi yang kekal tetap juga besar bilangannya. Dan mereka ini ada kepentingan kemahuan yang perlu kita pertahankan dan pengundi luar selalunya khususnya yang datang daripada Kelantan, Terengganu, Pahang, mereka akan kembali mengundi di situ. Mereka melihat limpahan ekonomi di sini tapi kembali mengundi di negeri asal mungkin kerana ada ikatan dari sudut persanakan, kekeluargaan yang perlu dipertahankan. Tapi sentimen di Selangor itu tidak akan dibawa ke negeri asal masing-masing. Dia tidak akan bawa kerana di situ dia sekat di sempadan. Sebab itu saya katakan adakah pertembungan soal dasar dan juga sentimen emosi ini akan membesar di dalam pilihan raya kali ini. Sejauh manakah pengundi akan melihat kepada dasar-dasar yang ada di Selangor untuk dibawa kepada negeri asal ataupun di situ akan digunakan pakai sentimen emosi mereka kerana sudah ada satu ikatan kepada fahaman ideologi politik tertentu yang sudah diasuh, dididik, diajar dari awal melalui proses sosialisasinya menyebabkan mereka sukar untuk keluar melihat apa yang ada di Selangor itu perlu dibawa ke negeri asal. Seolah-olah biarlah mereka menikmati kemajuan di peringkat negeri Selangor tapi di negeri lain itu mereka kekalkan dengan sentimen tertentu. Dari sudut pemikiran itulah saya rasakan perlu diubah. Yang perlu bermula di sekolah dari peringkat umur 13. Bila kita mahu melihat undi 18 itu sudah mempunyai rasional kewarasan politik yang berbeza daripada generasi-generasi yang sebelum ini supaya mereka tahu bahawa apabila mengundi, mereka mengundi untuk bukan sekadar kepada diri mereka, bukan sekadar untuk negeri mereka tetapi keseluruhan
kepentingan itu perlu dilihat secara holistik, komprehensif, menyeluruh atas kepentingan negara bangsa ini. Okey. Ya. Okey, baik. Dan dalam masa yang sama juga hari ini sekarang ni sudah pun 9.07 pagi. Ini bermakna pilihan raya negeri yang membabitkan 6 negeri yang pastinya telah pun bermula pukul 9 pagi hingga 10 pagi nanti dengan 173 pusat penamaan calon telah pun dibuka. Mana bakal calon mewakili parti-parti politik atau bertanding atas tiket bebas pada PRD Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan dan Terengganu mungkin tempoh sampai 10 pagi ini untuk serahkan borang pencalonan kepada pegawai pengurus di semua pusat penamaan calon. Jadi nanti kalau ada perkembangan dari semasa ke semasa ke lokasi-lokasi terbabit, kita akan bawakan kepada anda. Okey, dan kembali juga bercakap tentang aspek saya pasti lagi dalam memikirkan tentang perasaan rakyat itu sendiri. Memang kita perlu meraihkan dan juga untuk kita menyuburkan demokrasi. Tetapi dalam masa yang sama saya fikir mungkin dalam kalangan sebahagian daripada masyarakat mengatakan kita memang meraihkan demokrasi, tapi adakah dalam masa yang sama menyukarkan juga para pengundi? Apa pandangan daripada Doktor? Seperti kita sudah maklum, kita yang jadi pengundi ni, bukan ahli politik ni, kita ni selalu menaruh harapan. Macam lagu Tuan Tuhan. Itu Samion. Jadi impian kita besar. Kita seperti kita tengok tadi kan, pengundi-pengundi minta ahli politik yang begitu dan begini. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita lihat daripada segi dalam antara teori sains politik, dia ada satu teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional dia kata, ahli politik ni walau bagaimanapun dia akan mengutamakan kepentingan diri dia dulu. Maksud kepentingan dia diri itu bukanlah maksud mereka ni akan jadi orang yang hanya memikirkan diri mereka, tapi maksudnya kepentingan kuasanya. Maka dengan atas faktor itu nakkan kekuasaan, maka mereka akan memberikan tawaran, akan memberikan perkhidmatan kepada rakyat. Maka rakyat akan terus menaruh harapan tadilah. Jadi dalam masa yang sama, bila keadaan ini berlaku, bila macam Prof kata, semua benda letak kepada kepala ahli politik. Letak pada adun pukul 2 pagi minta itu dan ini, pukul 5.30 pagi beratur itu dan begini. Jadi dia akan menyebabkan ahli politik pun dia boleh stuck. Jadi saya rasa masyarakat ni juga perlu meraihkan demokrasi itu dengan matang. Kita ada banyak pilihan, tapi janganlah kita meletakkan beban segala benda dekat ahli politik. Sepatutnya masyarakat memainkan peranan dengan memberikan demand, tetapi juga memberikan support dan juga memberikan feedback yang baik. Yang ini ada dalam teori sistem. Teori sistem sains politik ni macam kelas pula hari ni. Yang mana dia memang dia akan jadi macam itu. Rakyat akan memberikan permintaan, dalam masa yang sama rakyat memberikan sokongan, dan kerajaan membuat dasar, dan akhirnya dia akan pergi kepada feedback. Rakyat yang baik adalah pengundi yang baik adalah pengundi yang turut serta dalam politik dengan memberikan permintaan dan juga memberikan sokongan dan memberikan feedback tadi, timbal pandangan balas. Contoh, bila longkang kita sumbat depan rumah, janganlah dicari adun. Doktor, kita nak berjalan seketika. Sambung lagi Jayat. Ada isyarat untuk kita ke Tendung, Munawar? Ismail, sudah pasti pada ruang masa ini kita akan beralih ke N11 Tendung yang bertempat di Pasir Mas untuk kita bersama dengan sahabat pelapor kita Nur Alia Ramli untuk kita mengetahui perkembangan semasa, khususnya calon-calon yang hadir untuk menghantar kertas penamaan ataupun pencalonan. Silakan Nur Alia Ramli. Munawar. Baik, terima kasih Munawar. Saya kini berada di Dewan Budiman College Vocational Pasir Mas dan sebenarnya saya telah tiba di lokasi ini sekitar jam 7.15 pagi tadi bagi melaporkan keadaan terkini proses penamaan calon di N11 Tendung. Untuk pengetahuan anda, proses penamaan calon ini dibuka sejam bermula pukul 9 pagi dan bakal calon diberi masa selama 1 jam bagi mengemukakan borang pencalonan masing-masing. Saya juga dikhabarkan lokasi ini dijangka akan memperlihatkan pertembungan 3 penjuru antara Barisan Nasional Nur Hariri Muhammad Nur, Parti PAS diwakili Muhammad Rozi dan calon bebas diwakili Datuk Seri Suzaina Adnan Sukri. Tetapi keputusan rasminya nanti akan dijangka diumumkan oleh pengurus pilihan raya N11 Tendung iaitu Bahari Daud pada sekitar jam 10.30 pagi nanti. Untuk makluman, wakil calon dari Parti PAS iaitu Rozi Muhammad tiba pada pukul 8.41 pagi tadi. Manakala wakil calon dari Parti Barisan Nasional iaitu Nur Hariri Muhammad Nur telah tiba
tiba sekitar pukul 8.55 pagi diiringi timbalan Perdana Menteri merangkap Presiden Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang turut hadir ke lokasi ini sekitar bagi sama-sama menunjukkan sokongan kepada wakil parti berkenaan yang akan bertanding di sini. Dan calon bebas pula Datuk Seri Suzaina pula tiba sekitar 8.51 pagi tadi. Ketika ini proses masih lagi berlangsung bagi N11 Tendong dan berlangsung dalam keadaan terkawal dan dengan dijaga rapi oleh petugas-petugas keselamatan dan pegawai SPR di lokasi ini. Untuk rekod, pada PRU DUN ke-14 yang lalu, penyandang bagi N11 Tendong ini adalah Rozi Muhammad yang mewakili Parti PAS dengan majoriti sebanyak 2,251 ketika itu, sekaligus mengalahkan Wakil Barisan Nasional Datuk Haji Paya dan PKR Dr. Wan Zul dan calon bebas Datuk Dr. Ibrahim Ali. Jadi saya kira setakat itu dahulu perkembangan dari Dewan Budiman College Vocational Pasir Mas bagi N11 Tendong yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Nur Alia Ramli yang pada kini berada di N11 Tendong. Seperti yang dinyatakan tadi, pada ketika ini difahamkan 3 calon telah pun mengemukakan kertas pencalonan untuk kali ini bagi N11 Tendong. Ini merupakan satu gambaran awal yang kami berikan kepada anda. Kita akan nantikan bagaimana pengumuman rasmi ataupun pengesahan yang akan dilakukan oleh pegawai pengurus pilihan raya, khususnya di beberapa lokasi utama yang akan kami wawarkan kepada anda. Sekarang ini kita nak terus saja bersama dengan Ismail dan juga Hani untuk perbincangan yang selanjutnya. Silakan. Okey. Baik. Dr. Muhammad, kalau tiada apa yang kita nak kongsikan tadi juga berkaitan dengan bagi negeri-negeri yang akan kita bawakan lintas langsungnya, kita nak kembali kepada demand support dan juga feedback tadi. Sambungannya sikit tadi. Okey. Saya katakan bahawa setiap pengundi dia akan memberikan sokongan dan permintaan kepada kerajaan. Kemudian dia sepatutnya juga akan memberikan feedback. Contoh asalnya kata nak buat rakyat minta nak sistem kesihatan yang baik. Jadi kerajaan pun buatlah dasar, buatlah hospital dan sebagainya. Dalam masa yang sama rakyat wajib juga perlu memberikan sokongan dengan bentuk jagalah kesihatan. Orang dah buat kempen segala bagai. Jadi kemudian feedback pun mereka akan berikan untuk mereka nilai apakah dasar yang telah dibuat kerajaan oleh pihak kerajaan, aktiviti ataupun program yang telah pihak kerajaan jalankan itu sampai kepada mereka. Maka saya kira dalam menjadi pengundi ini adalah sangat penting kita ada etos ataupun watak pengundi yang beretika. Maksud etika ni maksudnya kita ni patut-patut padanlah kita nak minta. Saya rasa yang itulah kalau kita dapat ubah yang tu, politik kita dia akan membantu mewujudkan integriti yang baik juga dalam kalangan ahli politik. Okey, baik. Sebenarnya kita juga tidak terleka untuk kita memberikan tumpuan juga kepada suatu pilihan raya kecil Parlimen P036 di Kuala Terengganu, yang mana dalam rentetan sebelum ini mahkamah telah pun mengarahkan untuk mengosongkan kerusi tersebut. Jadi penyandangnya Datuk Amzad Hashim terpaksa mengosongkan kerusi dan dijangkakan kali ini akan juga turut mempertaruhkan sekali lagi nasib beliau untuk kerusi P036 di Kuala Terengganu. Jadi mungkin ada perkongsian daripada sahabat pelapor kita, Munawar. Silakan bersama dengan sahabat kita. Betul Ismail, pada ketika ini rakan pelapor kita Nur Syazwani Samsu sudah pun bersedia untuk memberikan laporan dan juga perkembangan terkini di P036 Kuala Terengganu. Seperti yang dinyatakan tadi, ini merupakan salah satu-satunya kerusi parlimen yang dipertandingkan untuk pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali ini. Jadi untuk kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas, terus saja bersama dengan Syazwani Samsu yang sudah pun bersedia dengan laporannya di P036 Kuala Terengganu. Itu yang tadi dia pas ke kedua. Silakan Wani. Baik, saya kini berada di Dewan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu dan ini merupakan pusat penamaan calon bagi dua bahagian, dan jika saya dapat kongsikan pelan di dalam Dewan ini, saya kini berada di kawasan di pusat penamaan calon N15 Ladang, di mana di sebelah sana pula merupakan pusat penamaan calon bagi P036 Parlimen Kuala Terengganu. Dan setakat ini beberapa calon dan juga wakil sudah pun memasuki Dewan, dan
sebentar tadi antara calon yang sudah pun sampai bagi P036 Parlimen Kuala Terengganu, calon Pakatan Harapan yang diwakili oleh Azan Ismail, begitu juga calon Perikatan Nasional yang iaitu Datuk Ahmad Amzad sudah pun sampai ke Dewan ini pada sejurus selepas pembukaan untuk menerima borang pencalonan dibuka oleh yang telah diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kuala Terengganu Datuk Anwar Awang. Dan untuk bagi Dewan Undangan Negeri N15 Ladang pula, calon yang sudah pun sampai ke sini adalah dari calon Barisan Nasional iaitu Datuk Sabri Alwi dan juga dari calon Perikatan Nasional Zuraida Muhammad Nor, masing-masing sudah pun sampai ke Dewan ini pada pagi tadi. Dan kalau dapat saya gambarkan suasana di luar Dewan pula sekarang ini, para penyokong dari kesemua parti sedang berarak secara aman dan tidak menggugat dan secara harmoni tanpa sebarang gangguan. Dan saudara, ini merupakan gambaran awal kerana sehingga pukul 10 pagi nanti sebarang kemungkinan ataupun sebarang penambahan calon masih boleh berlaku. Justru kami akan bawakan perkembangan siapakah yang bakal merebut undi bagi kawasan Kuala Terengganu ini, iaitu seramai 23,576 pengundi di Kuala Terengganu ini kami akan bawakan 11 pagi nanti. Demikian perkembangan di Majlis Bandaraya Kuala Terengganu ini. Kita terus ke Sungai Tua bersama dengan rakan penyampai Raswin. Silakan. Baik, dari P036 Kuala Terengganu, sekarang kita berada di P098 Gombak yang menempatkan 3 kawasan Dewan Negeri iaitu N16 Sungai Tua, N17 Gombak Setia dan juga N18 Hulu Kelang. Seawal pukul 9 pagi tadi, apabila pusat penamaan calon ini dibuka, calon-calon dari Perikatan Nasional telah pun tiba awal, dan sejurus selepas itu calon-calon dari Pakatan Harapan yang diiringi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempat juga mengiringi rombongan calon-calon Pakatan Harapan yang mana kelihatan tadi yang sudah pun bersama-sama di pusat penamaan calon ialah calon ataupun penyandang N16 Sungai Tua iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari yang merupakan ahli Parlimen Gombak, juga akan bertanding sebagai parti keadilan rakyat di Sungai Tua. Dan seperti anda saksikan ketika ini di kawasan pusat penamaan calon di Dewan Mutiara Bestari SMK Sungai Pusu, yang mana petugas-petugas dan juga calon-calon, bakal calon sedang menyiapkan dokumen-dokumen berkaitan bersama-sama, diiringi dengan pencadang dan juga penyokong masing-masing. Proses penamaan calon akan berjalan 1 jam sehingga pukul 10 pagi nanti, dan setelah senarai ataupun dokumen yang telah pun dikemukakan, disemak dan telah pun dibagi kepastian. Dan selepas pukul 10 pagi nanti kita akan menantikan keputusan ataupun pengumuman rasmi bakal-bakal calon yang akan bertanding di pilihan raya Dewan Negeri Selangor ke-15 di P098 Gombak ini. Baik, untuk bakal-bakal calon dari parti-parti politik yang akan bertanding dinasihatkan agar sentiasa mematuhi undang-undang, peraturan, tata etika dan arahan-arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Polis Diraja Malaysia PDRM dan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan dengan baik dan lancar. Baik, demikian laporan ataupun perkembangan semasa yang dapat saya kongsikan dari P098 Gombak yang sahih di RTM. Okey, itu laporan semasa yang dibawakan oleh sahabat pelapor kita Muhammad Raswin di P098 yang menempatkan 3 Dewan Undangan Negeri Selangor, iaitu N16 Sungai Tua, N17 Gombak Setia dan juga N18 Hulu Kelang. Dan seperti yang telah dinyatakan oleh sahabat pelapor kita tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri turut hadir untuk mengiringi calon bagi Pakatan Harapan, iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari yang merupakan penyandang bagi kerusi N16
116 Sungai Tua. Dan sedikit informasi yang ingin kita bawakan kepada anda, Datuk Seri Amiruddin Syahari telah pun menang pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu dengan majoriti 11,374 mengalahkan 3 calon lain bagi DUN berkenaan. Dan difahamkan untuk N16 Sungai Tua ini, Datuk Seri Amiruddin Syahari akan ditentang calon Perikatan Nasional iaitu Muhammad Hanif bin Jamaluddin. Itu gambaran awal yang kami boleh bawakan kepada anda. Selepas ini kami akan dapat pengesahan berapa penjurukah yang akan berlangsung di ketiga-tiga kerusi di bawah P098 itu nanti. Sekarang ini kita nak beralih bersama dengan Ismail dan Hani untuk diskusi selanjutnya. Silakan. Okey, terima kasih Munawar. Bukan hanya ahli-ahli politik yang kebiasaannya akan bertanding di pilihan raya umum atau Dewan Undangan Negeri ini, tapi dikabarkan selebriti dan pemain bola juga akan dipertandingkan. Okey, kalau di DUN Lembah Jaya, kita dah tahu mana penyanyi ultimate dah memang dah orang kata tu menjadi nama yang disebut-sebut ataupun nama sebenarnya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman. Kalau di Kedah pula pemain-pemain bola. Itu orang kata unprecedented lah. Tapi kita tunggu baby Shima. Itulah. Tak jadi pula katanya. Tak jadi. Itu lulukan saja. Cuma bila kita bercerita tentang komposisi di negeri, kita melihat pada ketika ini boleh katakan tiga-tiga lah untuk kita melihat Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Kedah, Negeri Sembilan dan juga Selangor. Cuma apabila penggabungan kerajaan perpaduan itu berlaku, kerjasama yang berlaku antara UMNO dan juga PH sudah pasti ini termeterai di negeri tumpuan, khususnya di Negeri Sembilan, Selangor dan juga mungkin kebergantungan itu lebih banyak kepada UMNO di Terengganu. Jadi dalam perihal komposisi ini, apa mungkin Prof melihat suatu kelebihan ataupun advantage kepada PH UMNO dalam melihat isu ini perlu dilihat sinkronis ataupun korelasi antara persekutuan dan juga di peringkat negeri. Ya, kalau kita perhatikan, telah tercatat satu sejarah baru selepas November, di mana lahirnya kerajaan perpaduan, mereka yang bersengketa, berseteru, akhirnya boleh duduk bersama demi kepentingan untuk bergerak ke hadapan, menjunjung titah ke bawah duli yang Tuan Agong ketika itu. Jadi kalau kita perhatikan, bila sudah dibentuk sedemikian rupa acuannya, kerjasama perlulah dibawa bukan saja di peringkat atasan tetapi juga di peringkat bawahan. Itu akan menjadi satu ujian kepada kerajaan perpaduan sejauh mana keputusan yang dibuat di peringkat atasan oleh kepimpinan Pakatan Harapan, Barisan Nasional, UMNO, PKR, DAP mahu melihat bahawa ini adalah satu kesepaduan baru yang merupakan penggabungan baru yang perlu diukur kemudian di peringkat bawahan. Ini juga menjadi polemik ataupun dilema di dalam pilihan raya negeri kali ini yang mana mahu dilihat apakah kerjasama itu boleh dilahirkan khususnya di Negeri Sembilan, Selangor dan juga di Pulau Pinang. Bagaimana untuk mempertahankan negeri-negeri ini dan di Kedah boleh menyelusuri masuk untuk memastikan bahawa adanya usaha untuk menarik sokongan 5 hingga 10%. Kerana kalau kita lihat kepada keputusan PRU 15, jika undi yang telah diperolehi oleh Barisan Nasional Pakatan Harapan digabungkan, maka ia mampu untuk menggoncang beberapa buah negeri lain. Mungkin itu yang diberikan semangat oleh peringkat persekutuan bahawa pola itu jika ditarik dan juga dipertahankan, mungkin mampu melihat perubahan dari segi keputusan. Dan mungkin juga mahukan hubungan yang sinonim, hubungan yang bersifat resiprokal, saling melengkapi di antara persekutuan dan negeri-negeri ini jika sekiranya adalah dalam satu aliran yang sama, memudahkan proses perubahan, pembaruan, pengislahan yang mahu dibawa di negeri-negeri ini. Jadi saya melihat bahawa jika itu mahu dilakukan, semuanya bergantung kepada usaha di peringkat setiap jentera ini. Sejauh mana roh kerajaan perpaduan itu dibawa bersama, bukan secara berasingan tapi bersama. Kerana bagi Perikatan Nasional yang mahu dilihat sokongan pada PRU ke-15 adakah bersifat sementara ataupun dah jadi satu yang bersifat tetap. Itu yang mahu diukur. Jadi dua-dua ini sedang bergerak untuk melihat persaingan ke arah satu mahu melihat yang sementara bersifat kekal, yang satu lagi melihat penggabungan baru ini perlu diperkukuhkan. Okey, Dr. Samsudin, apa realistik untuk kita melihat safe deposit terma yang masih digunakan? Ini kita akan gantung persoalan seketika nanti. Kita nak ke Munawar terlebih dahulu kerana ada isyarat di beberapa lokasi yang akan dikemas kini bersama dengan sahabat-sahabat pelapor kita. Katanya di Linggi juga akan membawakan kemas kininya. Silakan Munawar.
Ya, Ismail, difahamkan oleh sahabat-sahabat pelapor kita, beberapa calon telah pun hadir untuk menghantar borang pencalon ataupun borang penamaan pada pagi ini. Jadi kita nak mendapatkan gambaran secara terus dan kita kongsikan kepada anda di beberapa lokasi, antaranya di N38 Bayan Lepas bersama dengan Nur Syamimi Saripan, dan juga kita akan bersama dengan rakan pelapor kita Nur Farah Huda yang berada di N32 Linggi. Terlebih dahulu kita dengar laporan daripada N32 Linggi. Perkarangan pusat penamaan calon ini, dan keempat-empatnya telah pun. Baik, terima kasih. Saya ketika ini berada di Dewan Orang Ramai Linggi bagi menyaksikan penamaan calon bagi DUN N32 Linggi Negeri 9 Pilihan Raya Undangan DUN Dewan Undangan Negeri DUN ke-15 Negeri 9. Dan meskipun cuaca pada pagi tadi hujan dan ketika ini juga mendung, saya dapat rasakan sorakan penyokong kedua-dua parti yang ada di dalam dewan ini. Yang berada di luar dewan itu meriah sekali dengan sorakan lagu-lagu patriotik yang dinyanyikan dan juga selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedikit perkongsian, calon Barisan Nasional iaitu Datuk Muhammad Faizal Ramli tiba di Dewan Orang Ramai Linggi ini pada jam 8.54 pagi beserta dengan kira-kira 100 penyokong yang berbaju biru parti tersebut. Dan selain itu Datuk Muhammad Faizal selain itu Encik Zamri Mat Said iaitu calon dari Perikatan Nasional tiba pada jam 8.20 pagi tadi juga dengan kira-kira 100 penyokong dengan perarakan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit makluman, kira-kira 20,969 jumlah pengundi direkodkan di N32 Linggi ini, yang mana ia melibatkan 18,126 pengundi biasa, 2,528 pengundi tentera dan pasangan, kemudian 41 pengundi adalah dari kalangan anggota polis. Penyandang DUN Linggi sebelum ini adalah Datuk Haji Abdul Rahman Muhammad Reza dari Parti Barisan Nasional. Dan setakat pukul 9.28 pagi ini tiada lagi calon lain selain daripada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional hadir untuk menghantar borang pencalonan PRU DUN ke-15 ini. Jadi demikian laporan yang saya dapat kongsikan dari DUN N32 Linggi. Kita bersama dengan rakan tugas di N38 Bayan Lepas yang sahih di RTM. Baik, terima kasih Farah. Situasinya di Dewan Bukit Belah Teluk Kumbar Bayan Lepas ketika ini cuacanya cukup baik, seakan-akan memberkati ataupun merestui bagi tujuan penamaan calon pada hari ini di DUN N38 Bayan Lepas. Dan semestinya terdapat dua calon yang telah pun tiba untuk melakukan proses penamaan calon, iaitu calon daripada Pakatan Harapan Azrul Mahathir Aziz dan juga merupakan bekas DUN Bayan Lepas telah pun tiba di Dewan ini seawal 8.15 pagi. Sementara calon dari Perikatan Nasional Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai pula tiba pada pukul 8.30 pagi. Semestinya penyokong bagi kedua-dua calon telah pun tiba seawal 8 pagi lagi untuk memberi sokongan dan dorongan kepada calon-calon yang terlibat dengan laungan slogan parti dan juga laungan nama-nama calon yang terlibat, dan ini menjadi semangat untuk mereka bagi merebut kerusi di DUN N38 Bayan Lepas. Dan semestinya kami masih menantikan mungkin selepas ini ada calon-calon lain yang bakal melakukan proses penamaan calon, namun semuanya akan diketahui kira-kira jam 11 pagi tadi sebagaimana yang dijangka oleh pegawai pengurus pilihan raya iaitu Muhammad Afif Muhammad Nasir, yang dijangka membuat pengumuman kira-kira jam 11 pagi nanti untuk menyatakan secara rasmi siapakah calon yang akan bertanding merebut kerusi N38 Bayan Lepas di Parlimen Balik Pulau ini. Untuk makluman anda di DUN ini, seperti mana yang SPR maklumkan sebelum ini, 10 pusat pengundian bakal dibuka pada hari pengundian nanti menerusi 66 saluran dengan melibatkan 547 kekuatan petugas SPR di kawasan ini. Dan pada PRU 14 lalu N38 telah pun dimenangi oleh Azrul Mahathir
Azizi. Azizi yang menang majoriti 5,245 undi dengan 12,504 undian di sini menewaskan calon-calon lain. DUN Bayan Lepas merupakan DUN di bawah Parlimen Balik Pulau yang turut melibatkan 2 lagi DUN iaitu Pulau Betong dan Teluk Bahang, dan secara total Parlimen ini mencatatkan lebih 81 daftar pemilih bagi PRU DUN ke-15. Dan saya kira itu saja perkongsian setakat ini dari N38 DUN Bayan Lepas. Kita bersama Munawar. Silakan Munawar. Baik, terima kasih sahabat-sahabat pelapor kita dari N38 Bayan Lepas bersama dengan Nur Syamimi Saripan dan juga bersama dengan sahabat pelapor kita di N32 Linggi iaitu Nur Farah Huda. Seperti yang dikongsikan setakat pada ketika ini hanya 2 calon yang hadir untuk mengemukakan borang pencalonan bagi hari penamaan calon untuk N32 Linggi dan juga N38 Bayan Lepas, iaitu calon daripada Parti Perikatan Nasional dan juga calon daripada Barisan Nasional. Dan sepatutnya sekarang ini kita nak gambarkan kepada anda keadaan semasa di N13 Sikamat. Satu lagi kerusi tumpuan hot seat yang sudah pasti menjadi tumpuan kita kerana kawasan DUN Sikamat ini yang mula dipertandingkan pada 2004, dan untuk rekod Datuk Seri Aminuddin Harun telah mengekalkan kemenangan dan menyandang kerusi DUN Sikamat sejak tahun 2008 sehingga kini, dan difahamkan bakal ditentang oleh calon Perikatan Nasional. Jadi terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita yang sudah pun bersedia di N13 Sikamat, Nur Ishkin Harun di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Masih lagi berlintas langsung dari Pusat Penamaan Calon Dewan Komuniti Taman Coral Heights Seremban bagi proses penamaan calon bagi pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN ke-15 bagi kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N13 Sikamat. Setakat ini 4 calon telah pun menghantar borang pencalonan mereka bagi bertanding di kerusi DUN N13 Sikamat, iaitu antaranya adalah 2 calon bebas yang terdiri daripada seorangnya adalah Bujang bin Abu 72 tahun yang merupakan seorang pesara yang mencuba nasib kali kedua untuk bertanding di kerusi DUN N13 Sikamat. Sementara seorang lagi adalah Muhammad Hafiz 47 tahun yang merupakan pengerusi Dewan Tindakan Ekonomi Islam Negeri 9. Susulan itu calon Perikatan Nasional Ahmad Raihan Muhammad Hilal juga telah pun menghantar borang pencalonannya, dan disusuli pengerusi Pakatan Harapan Negeri 9 iaitu Datuk Seri Aminuddin Harun pula telah pun selesai menghantar borang pencalonan bagi bertanding di kerusi DUN N13 Sikamat. Baik, saya kira itu saja perkembangan yang dapat saya bawakan dari Pusat Penamaan Calon Dewan Komuniti Taman Coral Heights Seremban yang sahih hanya di RTM. Baik. Menarik perkongsian yang dibawakan oleh sahabat pelapor kita Nur Ishkin Harun di N13 Sikamat. Seperti yang diwar-warkan, 4 calon pada ketika ini telah pun menghantar borang pencalonan, iaitu calon daripada Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan 2 calon bebas. Jadi ini mungkin satu gambaran yang boleh diulas oleh Ismail dan juga Hani Hamid bersama dengan tetamunya. Ya, okey. Pastinya kita bercakap juga tentang aspek dominasi parti itu sendiri. Pada kalau kita melihat bagi kawasan-kawasan tertentu, kata macam ini merupakan milik Pakatan Harapan contohnya, atau ini adalah milik yang lain-lain dan sebagainya. Dan kita ingin tahu juga pandangan balas daripada Prof. Dr. juga berkaitan dengan perkara ini, mana ramai dalam kalangan pemimpin ini menganggap bahawasanya selesa apabila melihat rakyat ini sebagai deposit yang selamat untuk mereka kekal berkuasa. Pandangan balas, silakan Prof. Ya, kalau kita perhatikan di kawasan tertentu, memang kita boleh gambarkan kawasan itu putih untuk sesebuah parti kerana selamat dan juga sifat kesetiaan pada parti itu membesar berbanding kawasan-kawasan tertentu yang lain di mana ia menjadi kelabu kerana mempunyai kecenderungan untuk berubah. Dan ada kawasan memang menjadi hitam kerana kawasan itu sudah menjadi satu safe deposit untuk lawan atau pesaing mereka. Dan bila berada dalam satu kawasan selamat, barangkali ianya diukur berdasarkan kepada prestasi, perkhidmatan, keberikatan di antara calon dan juga penyokong. Kesemua itu boleh berlaku. Tapi kalau kita lihat di Kedah, tendensi untuk berubah itu kerap berlaku. 2008 PAS, 2013 UMNO, 2018 Pakatan Harapan, 2020 Perikatan Nasional. Tendensi untuk melihat kepada
mempunyai sifat tak ada konsisten kepunyaan ke atas parti itu jelas. Mungkin mereka boleh berkalih begitu saja melihat kepada isu semasa, melihat kepada sentimen, melihat kepada calon. Jadi banyak faktor mempengaruhi berbanding kawasan-kawasan selamat tertentu, misalnya di Negeri Sembilan. Kalau kita ke rantau misalnya, itu memang kubu kuat Tok Mat. Memang sukar untuk kita keluarkan beliau daripada rantau kerana dilihat kekuatannya di situ. Tapi dengan gabungan UMNO PH, apa ia lebih memungkinkan untuk menjustifikasi safe deposit kepada UMNO PH di Negeri Sembilan? Ya, bergantung kepada sejauh mana Perikatan Nasional mampu untuk membolosi bucu-bucu yang membawa pemisahan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Harapan. Sebab itu kita perlu lihat apakah kerajaan perpaduan hubungan di antara Barisan Nasional Pakatan Harapan hanya wujud di peringkat atasan ataupun di peringkat akar umbi. Di situlah yang saya rasakan perlu diukur di dalam pilihan raya negeri ini. Kerana adakah akan mempunyai sifat kalih bagi sama? Sokong BN, undi Pakatan Harapan, sokong Pakatan Harapan, undi Barisan Nasional. Itu yang mahu dilihat di dalam pilihan raya kali ini. Apakah sudah mempunyai sifat perubahan ke atas nilai tersebut? Kalau di Pulau Pinang misalnya, di kawasan pengundi majoritinya Melayu, apakah akan dibawa sekali jentera DAP untuk bersama untuk menampakkan bahawa inilah kerjasama kolaborasi yang sudah lahir ketika ini, ataupun akan berkempen secara berasingan? Apakah ini juga akan digunakan sebagai satu senjata oleh Perikatan Nasional bahawa ini hanya merupakan satu kolasi bersifat keselesaan, bukannya kolasi bersifat bertanggungjawab? Walhal yang mahu dipapar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim di peringkat persekutuan adalah ini adalah acuan yang perlu dihormati kerana ini adalah tadbir urus yang telah membolehkan wujudnya kestabilan politik. Apakah itu akan diterjemahkan dalam bentuk sokongan nanti? Jadi inilah yang saya rasakan bersifat berselerak di merata tempat. Jadi ketimpangan dari sudut literasi politik itu turut akan mempengaruhi pola pengundian kali ini. Okey. Sebelantai kita akan bersama dengan Dr. Samsudin juga bercakap tentang safe deposit ni, tetapi kita nak ke isyaratnya kita nak ke Bertam dan juga Ru Rendang. Jadi kita terus saja bersama dengan Munawar untuk perkongsian di lokasi dan juga rakan pelapor. Silakan Munawar. Betul tu. Sekarang ini kita ingin mendapatkan gambaran terkini daripada sahabat pelapor kita dari N02 Bertam bersama dengan Sharmila Rastam seketika nanti, dan juga bersama dengan Siti Jamilah Hanim di N19 Ru Rendang. So, pasti ini merupakan dua kerusi tumpuan kita pada hari ini untuk PRU DUN ke-15. Tapi terlebih dahulu jom kita dengar apa antara perkembangan yang dibawakan oleh sahabat kita iaitu Sharmila Rastam di N02 Bertam. Baiklah, terima kasih. Saya kini berlintas langsung dari Dewan Milenium ke Kepala Batas, dan untuk makluman, di sini merupakan tempat penamaan calon bagi 3 DUN di bawah Parlimen di Kepala Batas, iaitu DUN N01 Bertam, N02 DUN N01 DUN Penaga, N02 Bertam dan juga N03 DUN Pinang Tunggal. Dan apa yang boleh saya kongsikan kepada anda sebentar tadi, calon bagi DUN Penaga, calon BN Ustaz Muhammad Naim Saleh tiba di sini bagi menghantar borang pencalonan pada pukul 9.19 pagi. Kemudian parti PN, calon daripada PN Muhammad Yusni Makfiah tiba di sini pada pukul 9.16 pagi. Diikuti dengan DUN N02 Bertam, calon BN Datuk Sri Rizal American Naina American tiba bagi menghantar borang pencalonan pada pukul 9.13 pagi. Dan juga calon PN tiba di sini Khalid Muhammad Mehtab Khalid Muhammad Ishak pada pukul 9.10 pagi. Bagi DUN Pinang Tunggal pula, calon Tok Harapan Zainuddin Muhammad tiba pada pukul 9.20 pagi, dan juga calon PN Bukhari Ghazali pada pukul 9.12 pagi. Jadi apa yang boleh saya kongsikan juga kepada anda untuk pecahan statistik pemilih di sini, bagi jumlah pemilih bagi DUN Penaga, mengikut statistik SPR terdapat seramai 25
45,468 pengundi dan melibatkan 9 pusat mengundi. Bagi DUN bertam pula pemilih seramai 23,999, sementara untuk DUN Pinang Tunggal pemilih seramai 34,723. Jadi apa yang boleh saya kongsikan juga kepada anda, perjalanan proses penamaan calon di sini lancar dengan keadaan cuaca juga amat baik sebentar tadi. Jadi setakat ini dahulu laporan saya langsung dari Dewan Milenium Kepala Batas. Jadi yang sahih di RTM. Terima kasih. Baik, itu laporan yang dikongsikan oleh sahabat pelapor kita Syamila Rastam di Parlimen Kepala Batas yang menempatkan N01 Penaga, N02 Bertam dan N03 Pinang Tunggal. Sekarang ini kita nak beralih ke negeri Terengganu. Satu kerusi tumpuan iaitu kerusi Dewan Undangan Negeri yang disandang oleh Menteri Besar Terengganu iaitu N19 Ru Rendang bersama dengan sahabat pelapor kita Siti Jamilah Hanim. Silakan. Ya, calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N9 Ru Rendang Marang, Suhaimi Sulaiman tiba di pusat penamaan calon di Pejabat Daerah dan Tanah Marang ini pada 8.40 pagi tadi. Suhaimi diiringi pencadang Marina Endut 49 tahun dan penyokong Mazlan Solong 61 tahun memasuki perkerangan pusat penamaan calon. Terdahulu Suhaimi daripada Parti Amanah berarak bersama hampir 100 penyokong dari lampu isyarat bandar Marang sejauh 300 meter. Calon PAS pula Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mohtar tiba di lokasi penamaan calon kira-kira 9.15 pagi tadi. Beliau diiringi penyokong Aziz Mohamed dan pencadang Wan Nelang Abdul Rahman. Jamilah Hanim Jamil yang sahih di RTM Munawar. Okey, itu perkembangan semasa yang dibawakan oleh Siti Jamilah Hanim di N19 Ru Rendang. Seperti yang dinyatakan, setakat pada ketika ini dua calon telah pun hadir untuk mengemukakan kertas pencalonan, iaitu calon daripada Perikatan Nasional yang juga merupakan Menteri Besar Terengganu iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mohtar yang dijangka akan bersaing dengan calon dari Parti Amanah Negara iaitu Suhaimi Sulaiman. Jadi itu perkembangan semasa yang akan kami bawakan kepada anda pada ketika ini. Selepas ini banyak lagi lokasi-lokasi lain yang menanti untuk kita bawakan dan kita gambarkan kepada anda. Tapi terlebih dahulu, Ismail dan juga Hani kabarnya nak meneruskan perbincangan pada pagi ini untuk kita memahami berkenaan demokrasi. Tapi kita pada ketika ini untuk kita memahami dengan lebih mendalam lagi, kita akan terus saja ke lokasi yang seperti dinyatakan iaitu N01 Cenah bersama dengan sahabat pelapor kita iaitu Erwin Zaib yang sudah pun bersedia. Silakan. Baiklah, terima kasih Munawar. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi N01 DUN Cenah berkenaan perkembangan hari penamaan calon. Dan kini saya berada di SJKC Yuk Hua, Kuala Kelawang, Jelebu, Negeri Sembilan. Pada ketika ini keadaan terkawal. Saya boleh dapat lihat di luar perkarangan pusat penamaan ini penyokong-penyokong parti terlibat yang saya boleh lihat Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan sedang berada di garisan masing-masing. Juga jalan di hadapan pusat penamaan ini ditutup buat sementara waktu iaitu bermula pukul 7 pagi hingga 1 tengah hari bagi melancarkan proses penamaan pada hari ini. Dan penutupan jalan melibatkan Jalan Negeri Kuala Kelawang Genting Peras. Buat masa ini, di dalam pusat penamaan calon saya dapat lihat calon daripada Pakatan Harapan Anthony Loh yang juga penyandang dan juga calon daripada Perikatan Nasional Rosmadi Arif. Proses pendaftaran calon bagi N01 Cenah akan dibuka pukul 9 pagi tadi dan sekarang kurang 15 minit sebelum pukul 10 di mana proses pendaftaran calon akan ditutup. Buat masa ini dua calon saja yang saya dapat lihat di dalam pusat penamaan ini. Jadi saya kira itu saja buat masa ini laporan saya dari N01 Cenah. Kita kembali semula ke Munawar di Grandstand.
Okey, itu laporan daripada N01 Cenah dan seperti yang dinyatakan tadi, setakat pada ketika ini hanya 2 calon yang hadir dengan berbaki 15 minit sahaja lagi sebelum jam 10 pagi iaitu ditutup untuk sesi penyerahan kertas pencalonan. Sekarang ini kita nak terus sahaja bersama dengan rakan kita di MAPS Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Ya, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Laporan cuaca pada pagi ini kita lihat terlebih dahulu paparan amaran yang masih lagi berkuat kuasa. MAP Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama di kawasan perairan Phuket, Condor, Reef North, Lalayang, Palawan dan juga Labuan, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km jam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter, dan keadaan ini ianya berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan regas laut. Dan amaran ini berkuat kuasa sehingga ke 3 Ogos 2023. Jadi pada orang ramai khususnya para nelayan diharapkan sentiasa peka dan juga cakna dengan amaran yang dikeluarkan oleh MAP Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gema radar bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia buat masa kini dalam keadaan yang agak cerah, tiada hujan yang berlaku kecuali di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia. Pada ketika ini hujan berserta berpetir kini sedang berlaku di sekitar pesisir pantai yang melibatkan di bahagian barat di negeri Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di bahagian di negeri Johor, dan kita menjangkakan keadaan lembap ini akan memasuki ke kawasan daratan. Jadi beberapa daerah yang berada di pesisir pantai seperti daerah Kelang, Kuala Langat, di Port Dickson, Melaka, di Muar, Batu Pahat dan juga Pontian akan mengalami keadaan cuaca lembap. Hujan akan berlaku yang kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Pada tengah hari nanti hujan akan berlaku di bahagian tengah dan juga di bahagian timur di negeri Johor, dan begitu juga di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia. Hujan akan bermula di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia dalam jangkaan pukul 3 petang nanti, yang lebih tertumpu di bahagian pedalaman Selangor di negeri Perak, dan seterusnya akan bergerak menghala ke arah timur selari dengan angin tiupan pada ketika ini daripada arah baratan. Pada lewat petang hujan akan berlaku di sekitar di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di negeri Pahang, maafkan saya. Dan kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke malam. Bagi utara di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga di bahagian barat di negeri Perak, insya-Allah tiada hujan akan berlaku pada petang nanti. Baik, bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan cerah, begitu juga di negeri Sarawak. Alhamdulillah kedua-dua negeri tiada hujan yang berlaku. Bagi di negeri Sarawak pada sebelah petang nanti kita menjangkakan keadaan cuacanya cerah, tiada hujan bagi keseluruhan hari sepanjang hari ini. Bagi negeri Sabah hujan akan berlaku di bahagian pedalaman dan juga pantai barat dan seterusnya akan bergerak ke arah timur. Jadi pada lewat petang hujan akan berlaku di bahagian Tawau, Sandakan dan juga di bahagian Kudat pada lewat petang. Baik, keadaan cuaca kurang hujan yang berlaku di negeri Sabah dan Sarawak ini berikutan kelembapan lebih tertumpu di negeri Filipina, berikutan kewujudannya satu sistem tekanan rendah iaitu ribut tropika Kanun dan ianya kini bergerak semakin menjauhi rantau negara kita, tidak akan memasuki ke rantau negara kita. Baik, dan itu saja yang ingin saya kongsikan dengan anda. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Okey, kita bersua kembali sedikit perkongsian kalau sebelum kita mendapat laporan daripada rakan-rakan sahabat pelapor kita. Penyandang Menteri Besar Kedah sudah pun tiba di Dun Jeneri untuk mempertahankan kerusinya, dan juga calon Barisan Nasional bagi Dun Pertang Datuk Sri Jaluddin Alias dan juga Ketua Perhubungan UMNO Negeri Sembilan tiba di Pusat Penamaan Calon di Pejabat Daerah dan juga Tanah Jelebu. Ini antara perkongsian dapat kita bawakan sebelum kita mendapatkan maklumat yang sahih bersama dengan rakan-rakan kita di lokasi. Ya, betul. Ada satu perkara menarik juga berlaku di Dun Tendong tadi, mana ada nampak kelibat pelakon Muhammad Fauzi Muhammad Nawawi. Kata kenapa dekat situ tapi bagi bukan sokongan, untuk betul, bagi sokongan di Pusat Penamaan Calon di Kolej Vokasional Pasir Mas, menarik perhatian penyokong parti, tapi beliau hadir sebenarnya untuk mengiringi calon bebas bagi Dun Tendong Datuk Seri Sultan Adnan Sukri. Okey, jadi itu antara input-input menarik lah akan kita bawakan juga di semasa ke semasa. Datuk Seri Muhammad bin Hassan juga sudah pun tiba di Pusat Penamaan Calon untuk Dun Rantau. Ini kita cakap tentang safe deposit tadi, Dr. Samsino. Safe deposit bagi UMNO di Negeri Sembilan, khususnya di kawasan Rembau dan juga di Dun Rantau, itu juga mungkin safe deposit juga untuk Datuk Seri Muhammad Hassan. Ada beberapa kali penggal dipertahankan Dun Rantau, dan juga di beberapa kawasan, kalau di kawasan bandar Negeri Sembilan juga dikatakan safe deposit juga untuk PH dan juga PKR. Jadi mungkin kita menggambarkan safe deposit di negeri khusus Negeri Sembilan ini, apa mungkin gabungan PH UMNO ini akan menzahirkan suatu gambaran keselesaan untuk gabungan kerajaan perpaduan ini? Saya berpandangan kalau kita lihat dari segi peta pengagihan kawasan Dun ni, kita akan lihat di kawasan di Dun Negeri Sembilan yang bahagian utara ni memanglah di kawasan PH. Kemudian di yang lagi 16-nya pada 2018 adalah kawasan BN. Tapi ada, kalau kita tengok peta, kita akan nampak ada dua lompong, iaitu PH dapat penetrate pada waktu itu, iaitu di Bahau dan juga di Pilah. Dan kedua-dua ni dia ada isu yang tersendirilah, ada isu pencalonan dan kekuatan PH di satu Dun. Tapi yang saya nak highlightkan adalah bila saya cakap tentang fixed deposit, sekalipun pada pilihan raya 2018 BN dapat 16 kerusi, Dun dan PH dapat 20 dan PAS lah pada waktu itu dapat kosong. Dan pada tahun 2022 bagi kerusi parlimen, BN nampak hebat, dapat 5 kerusi dan PH dapat 3 dan PN masih lagi kosong. Namun yang bila cakap tentang fixed deposit ni, kita kena lihat bahawa politik ni sesuatu yang sangat dinamik. Dinamiknya telah berubah selepas daripada tertubuhnya kerajaan perpaduan. Sebabnya kita tak boleh letak bahawa bila kita katalah ada dua gajah, dua-dua ni hebat, bila bergabung maka gajah tu lagi kuat. Tak semestinya gajah dia berbaka dia lain-lain. Yang itulah kita lihat dalam politik. Sebagai contohlah BN dan PH, saya lihat mereka ni dalam certain keadaan, sebagai contoh nak dapatkan kata sama dari segi pencalonan sebagainya, telah dalam satu keadaan telah berjaya untuk mendapatkan kata sepakat. Namun ada kemelut di Muara Kasihnya. Dua dah tajuk lagu dibawakan. Tapi kita nak berjeda seketika, Doktor. Kita sudah mendapat isyarat untuk kita ke N24 Jeneri. Seperti mana kita sedia maklum, penyandang kerusi ini Muhammad Sanusi Mat Nur sudah pun tiba di lokasi. Jadi mungkin perkongsiannya bersama Munawar dan juga rakan pelapor. Silakan. Ya, Hani dan juga Ismail, dua lokasi akan kita bawakan kepada penonton pada ketika ini, iaitu di N03 Sungai Panjang bersama dengan sahabat pelapor kita Zanariah Zainal Abidin. Tapi terlebih dahulu kita akan bersama dengan Firdaus Mokhtar yang sudah pun bersedia di N24 Jeneri di negeri Kedah. Silakan. Baik, terima kasih Munawar di studio sana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Ketika ini saya berada di bilik gerakan di Pejabat Daerah Danah Sik sempena penamaan calon N23 berlantik dan N24 Jeneri. Cuaca yang begitu baik dan mendung ini, dan untuk makluman semua, calon-calon bertanding bagi dua Dun di N23 berlantik dan N24 Jeneri ini bersama penyokong telah pun tiba awal pada pukul 8 pagi, dan proses serahan kertas penamaan calon telah pun bermula pukul 9 pagi dan akan tamat 10 pagi nanti. Bagi penamaan calon N23 telah pun tiba di bilik gerakan Pejabat Tanah Daerah Sik. Ini calon PH Puan Mazli Zaipi bersama dengan pencadang Kubah Harum dan penyokong Basirun Desa bersama dengan calon BN untuk
24 Januari iaitu Datuk Ahmad Khizri Abu Kasim bersama dengan pencadang Asri Ahmad, penyokong Syahrul Nizam Ahmad pada 9.05 pagi tadi. Manakala calon PN Ahmad Sulaiman, pencadangnya iaitu Yahya Abdul Wahab bersama dengan penyokong Ahli Saleh, dan bagi N24 Januari pencadang Yusuf Taib dan penyokong Ismail Mahmud tiba 5 minit kemudian pada pukul 9.10 pagi tadi. Dan sementara ketibaan penyandang yang juga Menteri Besar Kedah calon Datuk Seri Ahmad Sanusi Mak Nor yang tiba pada pukul 9.15 pagi. Pertembungan N23 berlantik menyaksikan 1-1 antara calon PH Puan Mazli Saipi menentang calon PN Ahmad Sulaiman. Dan untuk makluman semua, kedua-dua ini adalah calon muka baru yang dipertaruhkan untuk PRN bagi Dewan Negeri Kedah kali ini. Manakala bagi N24 menyaksikan juga pertembungan antara calon Datuk Ahmad Khizri Abu Kasim dari BN dan menentang penyandang kerusi Januari N24 Menteri Besar Kedah Datuk Muhammad Sanusi Mak Nor. Pengumuman akan dibuat di Pengawal Mengurus Pilihan Raya N23 2024 selepas berpuas hati kertas penamaan calon yang dihantar nanti. Dan itu saja yang saya dapat kongsikan. #MyPRUDon15 yang saya hanya RTM. Untuk seterusnya N03 di Sungai Besar di sana. Silakan. Baiklah, saya ketika ini berada di Dewan Seri Bernam iaitu Pusat Penamaan Calon bagi N03 Sungai Panjang, di mana keadaan cuaca di sini baik dan keadaan trafik juga lancar apabila anggota keselamatan telah berada di sini sejak pukul 7 pagi tadi bagi mengawal keadaan dan bagi melancarkan proses penamaan calon bagi N03 Sungai Panjang. Untuk makluman, calon Perikatan Nasional Muhammad Razali Saari telah sampai di Dewan Seri Bernam ini kira-kira pukul 9.05 pagi bersama pencadang dan penyokong bagi menyerahkan borang pencalonan. Manakala bagi calon Barisan Nasional iaitu BN dari Datuk Muhammad Imran Tamrin juga telah hadir ke sini pada pukul 9.15 pagi bersama penyokong dan pencadang bagi menyerahkan borang N03 untuk bertanding di Sungai Panjang ini. Proses penamaan calon bagi N03 Sungai Panjang bermula pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 10 pagi nanti. Calon-calon mempunyai masa 1 jam untuk mengemukakan borang pencalonan masing-masing sebelum pegawai pengurus pilihan raya N03 Sungai Panjang iaitu Amri Ismail mengumumkan nama calon-calon yang layak bertanding bagi N03 Sungai Panjang. Setakat ini hanya 2 calon telah hadir ke sini iaitu calon daripada Perikatan Nasional dan juga calon dari Barisan Nasional. Untuk itu sekian dulu laporan saya di N03 di Dewan Seri Bernam ini bagi Sungai Panjang. Kembali bersama rakan tugas yang sahih di RTM. Okey, itu laporan yang dibawakan oleh sahabat pelapor kita Zanariah Zainal Abidin di N03 Sungai Panjang. Dan seketika tadi kita dah mendengar laporan daripada rakan kita di N23 dan juga N24 Januari.